Dalam BuzzPop hari ini, kita bakal membedah dan membincangkan 5 trailer terbaru daripada San Diego Comic Con minggu lepas. Jadi malam ini kita bakal cover trailer-trailer daripada siri dan filem Fantasi. Hari Selasa nanti kita akan cover trailer dan juga bincangkan tentang animation projects daripada San Diego Comic Con. Dan malam Rabu nanti kita akan bincangkan tentang semua filem-filem aksi daripada John Wick 4 lah, kepada DCEU lah dan juga MCU. So malam ni aku sure orang akan tanya lagi soalan, bang bila nak bincang MCU bang? So aku harap terjawab lah hari Rabu. Hari Rabu guys. Alright, jadi panelis malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV, Kaki review kita Hady daripada Facebook page Hady Hamid. What's up bro? Hai, what's up guys? Sorry aku malam ni ngantuk sikit. Celaka ni buat jurnalis malam 3 jam. Kau buat dari 3 jam. Okay. Aku nak 1 jam. 3 jam. Ngantuk setan. Aduh, kau ni tersenggut-senggut aku. Let make this bedah bincang less than 1 hour yo. Nanti cerita tu. Cerita. Sembang. 7 minutes per panelist Alright. Hady jangan lupa download the first trailer ya. Seterusnya adalah kaki kritik kita Munif Malek. What's up bro? How you doing man? What's up? Hope everyone having a nice day. Nice. I like the t-shirt man. Austin 316. Awal baju. 316 ya. Dan seterusnya kaki komik kita Duan. What's up bro? How you doing man? Hai, what's up? What's up? T-shirt apa kau pakai tu? Oh ni jungle atribut komik keempat with clay. Oh clay. Okay, cool. Alright guys, jadi malam ini kita bakal membincangkan 5 trailer terbaru daripada genre fantasy dari San Diego Comic Con hujung minggu lepas. Jadi jom kita mulakan dengan trailer menarik kita yang pertama. Alright, jadi segmen pertama kita adalah tentang House of the Dragon. Aku tahu minggu lepas, Isnin lepas kita baru je bincangkan tentang teaser 2021 dan juga teaser 2022. Tapi finally over the weekend ketika San Diego Comic Con di USA, mereka telah mendedahkan trailer yang pada aku extended trailer lah. So it's pretty cool. I can't wait to talk about it. So Hady dah sedia Hady? Sudah. Ya. Alright guys, so jom kita tonton. Alamak, kau tekan lah. Mana hilang? Kau tekan dah sedang. Mana? Hilang? Oh, okay. Kau klik lah? Alright guys. Nampak sangat tak best. Itu saya silap. Belum. Haters not doing ni. Okay, 1, 2, 3, Let's go. Aku rasa trailer kali ni epic gila tu. The dream. It was clearer than a memory. This. And I heard the sound of thundering hooves, Oh, suara Viserys muka ya. splintering shields and ringing swords. And I placed my heir upon the Iron Throne. And all the dragons roared as one. Awal lah bagi dragon. I consider the matter urgent. That of your succession. The Iron Throne is the most dangerous seat in the realm. And our line is vulnerable, too easily ended. Well, who else would have a claim? Wow. The firstborn child. Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. Jangan dia semua blok kan? Vibe Game of Thrones tu kembali tu. Rhaenyra's Oh. succession will be challenged. I love the tavern style music. Yeah man. Ya. You are the king. Your first duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. He's afoot. Do you think the realm will ever accept me as their queen? The lords of the realm bent the knee. A woman would not inherit the Iron Throne. Because that is the order of things.
When I'm queen, I will create a new order. Dia zaman ni pun ada Dia queen jadi juga. queen. Habis nanti dia bakar semua. Dragons. Kita dah tahu apa jadi kalau Queen pegang. Tu lah kan. Queen lagi ruthless. Wow. Nampak effect kaki tu. Scaling matters, okay? Yes, man. Kena ada It's all about konteks. skill. Konteks. Into power. She can cut off any challenge to her succession. I am to inherit the Iron Throne. She will block my way. Our hearts remain as one. Our hearts were never one. Fuh. Never imagined yourself on the Iron Throne. Dia tak ada lagi, dia macam instigate. Itu nak jadi the new apa little finger. Tu lah kan. The cucuk orang. Cakap tak boleh jadi queen lah. Lepas tu kat awet lagi satu, kau tak nak jadi queen ke? Macam pula tu. Little finger baru. Mortal Kombat. Nice. Alright. Alright guys, jadi kita mulakan. Aku ada 3 soalan dalam segmen ini. Soalan pertama adalah untuk Hady. Apakah reaksi satu ayat anda tentang siri prequel Game of Thrones ini yang berjodoh House of the Dragon? Silakan. I'm all in. Sebab balik pada yang macam sebelum ni kita pernah tengok reaction trailer yang sebelum ni, aku a bit skeptical sebab yelah aku tak tahu apa benda sangat pasal House of the Dragon semua, and then the trailer pun tak berapa promising sangat bagi aku. But for this trailer, ni memang aku dah tengok waktu memang lepas Edisi announce tu, terus aku tengok trailer aku macam gila badass. Matt Smith ni macam nampak feel dia tu lain bila kau nampak ada tunjuk banyak dragon apa semua tu. Barulah orang kata, barulah ada benda tu, baru nampak. Lepas tu apa? Dragon and boobs man. Tak ada teddy lagi bro, tak ada teddy. I'm a simple man. Ada sikit tadi tunjuk. I'm a simple man. I'm a simple man, yes. So bagi aku excited to see it lah. Alright, nice. Soalan seterusnya adalah untuk Munif ya. Besides reaksi kau kepada trailer ni, pada pendapat kau apakah pendapat kau tentang pergolakan politik di antara waris-waris dinasti Targaryen yang lebih jelas kelihatan dalam trailer ni? Kalau kau nampak macam the king, waris dia lah brother dia, kalau dia mati kan in combat ke apa, tiba-tiba dia nak bagi kat anak perempuan dia. Jeng. So drama pukul 7 dah bermula di situ. So silakan. Okay, so I think to answer the question, kita recap balik macam the good things about the original run for the Game of Thrones kan, which is, this is what it was all about, the politics. So sebab itulah macam like what you said lah, macam don't make me choose between my brother and my daughter kan. So kalau kau imagine yourself in a real life having to make that decision kan, how do you even macam contemplate two? And as we all know, in the Game of Thrones, the disputes are usually resolved in the bloodiest way possible lah. So going back to the original series, itulah what made the original series macam yang semua orang suka, is the politics and the bloody resolutions of said politics. And kalau aku punya reaction pula, you see the thing is, the good part about the original Game of Thrones punya run kan, those bloody politics, tapi in the original run dia banyak buku kan, and of course they made stories beyond the book adaptations pun. So when you go back to a Game of Thrones series that just adapts one book, and the whole book is about political strife now, so again it's not far-fetched to expect that the series as a whole memang best lah. So if they truthfully, faithfully adapt the book kan, so we love the politics. This book itself is memang all about the family politics. It's basically the Targaryen Civil War.
So betul. I know that kan. So macam dia tak ada pasal White Walker, dia tak ada pasal benda-benda ni. It's Pasal Targaryen bergaduh. Benda fantasi tak it's ada. just about the Targaryen civil war, and the Targaryens solve their wars with dragons. So on top of that, bonus comment being a big fan of creature feature, kau tahu lah aku, there's gonna be some serious ass kaiju battles in this. And the resolution after all the backstabbing and scheming and everything will be resolved in a big like kaiju rumble. So how can you not look forward to this series? Yeah, So maksudnya sekejap Munif, dia itu beza series ni kalau dengan Game of Thrones lah. Macam Game of Thrones kita nampak memang ada political dengan magic apa semua tu kan. But this one is how the political things dalam buku kalau untuk yang House of the Dragon ni. Sebab aku dah tahu dah bab Dragon apa semua tu memang dah ada kan. Political part dia tu, is it much more interesting than Game of Thrones ke ataupun macam mana? Dia macam mana kalau you compare, okay, the big difference is the quantity of content lah. Kalau the original punya run tu, they have the advantage of adapting multiple books. So kalau kau tengok konflik dia very diverse. Sebab dia macam you have the Baratheons, you have the remnants of the Targaryens all the way dekat the desert lands, and you have the Starks yang tak not really not involved, and the Mormons lah apa semua kan. So the advantage of the original run is that the quantity of content to the adapt tu banyak. So kau tengok macam I bet the politics is memang more diverse in the original run lah. Okay. The House of the Dragon will not be as diverse, but that's not necessarily a bad thing, because what they lack in quantity, aku expect kalau dia boleh really macam let the conflict, let the tension to simmer tau. So kalau dia tak ada quantity of conflict pun, dia ada quality of conflict. Yeah, like focus macam on that one house je. Macam ni cakap lah, if this is just about the Targaryens kan, then I don't see reason why you should rush the politics. Faham tak? Macam kalau dia just slow burn a bit masa nak build up the tension and the turmoil tu, bagi aku okay. Sebab they don't have the variety. It's just between the Targaryens. Kau tengok trailer tu nampak macam the Baratheons, the house lain tu dia macam jadi macam tepi-tepi tu dia dah abandon ni dah semua the Targaryens kan. Kalau kau tengok antagonis dia semua rambut putih. Semua tu Targaryen. Semua tu Targaryen. Semua geng dia orang kau. So what you lack in the variety, saya cakap lah, I think they can go all out with the quality of the conflict lah, which could be a good thing also lah in my mind. So memang really hopeful lah for that political dynamic. So which will then be resolved with bila semua dah hilang akal, naga dengan naga, ambil. Hancur lagi, landing lagi. Hancur weh. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini adalah untuk Duan, kaki Lord of the Rings kita. So Duan haters Game of Thrones. So sebagai seorang kaki Lord of the Rings yang tak pernah layan Game of Thrones, adakah fakta bahawa perang saudara Targaryen dalam siri prequel Game of Thrones ini bakal melibatkan 17 dragons akan membuat anda berpaling tandah? Ada tak? Dragons ni ada 17 bro. Silakan. Muka Dima. Duan jawab ni Duan. Manalah aku tahu gitu. Aduh. Tak tahu 17 dragon saya kira tak sampai 17 pun. Berapa ekor je. Dalam trailer dia buat 2-3 ekor lah. Bodoh tu. Tengok dulu lah. Aku pun tak ada rasa excited macam fan Game of Thrones lagi lah. Tapi who's know kan, maybe kalau aku ada masa apa semua nak layan kan, tengok lah, maybe mungkin. Tapi itulah aku nak betulkan Munif yang dia kata fan Game of Thrones kata diorang suka Game of Thrones sebab political lah apa semua, itu semua menipu. So orang suka sebab semua seks lah. Itu je. Dia nak menipu. Why not both bro? Why not both? Ya, saya sembang. Tak adil. Bukan main fak, bro, main fak tu. Janganlah cerita dalam live.
Tengok macam Lord of the Rings. Benda cerita dalam grup. Lord of the Rings tak ada sini lucah. Kita orang semua sopan. Mana ada. Kau tiba-tiba lah kan, tiba-tiba lah kau tak minat benda-benda cerita kan. Ke komen Kudo ni, Game of Thrones. Ya, Game of Thrones. Tu boleh betul. Tapi itulah, aku dengar untuk Lord of the Rings, The Ring of Power tu, diorang ada intimacy coordinator. So intimacy coordinator tu maksudnya prequel Lord of the Rings nanti pun akan ada Thoron juga. Duan jangan tengok Itu mungkin bukan apa the main ni lah, tu sampingan je lah. Macam Game of Thrones tu dia punya main course dia. Ini kita punya resi sikit apa sekali Hobbit punya scene lah untuk buat. Hobbit ataupun Dwarf. Hobbit ataupun Dwarf tengah main lah. Macam mana Duan? Adakah kau dia dekat dalam The Hobbit yang filem tu dia dah tunjuk sikit dah. Elf dengan Hobbit hampir-hampir je. Tapi dia tak lihat dia lebih sangat. Cross breed sangat. Bahaya. Jadi online. Alright, so kalau Hobbit, kalau Dwarf main dengan Elf, maknanya dia kena panjat lah tinggi sikit. Sama-sama kita nantikan bulan September nanti. Alright. So kita ada satu komen untuk segmen ini. Nameless bertanya, writer sama ke dengan Game of Thrones? So penulis bagi House of the Dragon adalah Ryan J. Condell, dan Ryan Condell tak pernah menulis untuk Game of Thrones, tapi dia pernah buat siri TV Colony, filem Hercules yang dilakonkan oleh Dwayne The Rock Johnson, dan juga filem Rampage yang dilakonkan oleh Dwayne The Rock Johnson. So ni memang budak The Rock ni. Adakah The Rock akan buat cameo? Kalau ni tak tahu doh. Aku tak tahu. Kalau The Rock akan turun pandang ke tidak. Yang dia tulis that Hercules tu dia pun tulis juga. So I really hope they tak take that approach when they write about that Hercules movie for this series lah. Sebab for some reason kalau kau tengok that Hercules movie, they insist on macam mana dia macam buat semua benda gritty. So they don't dismantle all the legends kan. Macam macam Centaur kan. Oh sebenarnya is just orang macam naik kuda on a cliff lah tu silau. So the silhouette tu nampak macam Centaur. Sebenarnya Centaur tak wujud lah apa benda. Dia buat realistik benda tu. They don't dismantle macam semua macam mitologi. So ini dragon lawan dragon, jangan duk tunjuk sebenarnya dia salamander lah apalah. Apa bro, don't worry. Trailer dah tunjuk dragons. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini ada daripada Lucy Ons yang bertanya, SDC sini diadakan berapa tahun sekali? Setahun sekali San Diego Comic Con berlaku. Yang lain semua New York Comic Con, Chicago Comic Con, London Comic Con tu semua datang later. San Diego Comic Con was one of the first few Comic Cons di Amerika Syarikat, bermula pada tahun 1970 something di hotel lobby je. And then gradually it grew. About 10 ataupun 15 tahun lepas, Comic Con menjadi amat komersial. Terima kasih kerana Askar Twilight telah turun padang, menyebabkan semua Hollywood studio selepas tahun tu nak buat dia punya announcement dekat Day 1 H di San Diego Comic Con. Twilight mula dulu. Yes, so memang initially daripada 1970-an it was just a comic book convention di mana penulis dan pelukis Marvel dan DC akan turun ke San Diego. San Diego dekat dengan Los Angeles, dekat aku rasa dekat dalam 1 jam atau 2 jam drive. Dia macam daripada KL kau pergi ke Gold Coast lah, seberang Gold Coast itu. So yeah, it was traditionally just a comic book convention. Cuma sejak Twilight turun padang, dah tukar, dah jadi benda lain dah. Dah jadi a whole media industry, Hollywood turun padang, video game companies turun padang, TV series platform turun padang. Yeah, so dia dah jadi macam fun fair sekarang. Dan so orang lain nak masuk Day 1 H tu, aku rasa macam padang bola lah, 7,000 orang kot nak masuk. Semata-mata nak tengok. Diorang line up daripada malam Khamis untuk masuk ke Hall H. Dan setiap malam orang akan line up for the next day of events. Aku rasa panel-panel terbaik hari Sabtu. Contohnya Marvel. Datuk Bandar San Diego tak payah try hard sangat nak janakan ekonomi San Diego. Setahun sekali je memang dah gila babi dah dapat dia income. Betul. San Diego hidup kerana Comic Con.
the Twilight tu kira macam I guess they play important part in pop culture lah. In a sense, So pasal macam sebelum ni, put some respect on the name, man. sebelum ni orang tak payah line up tau. Munif, best MTV Movie Award tu. Sebelum ni, kau tahu yang 7,000 seats tu, orang tak payah line up tau. Orang boleh masuk by the hour. Boleh masuk je tu. Saya nak tengok, Jim Lee bercakap jam pukul 2. So orang line up pukul 1. Tapi pasal Twilight, budak-budak perempuan semua yang dah baca line up satu malam sebelum tu. Semata-mata nak jumpa. Ya. Robert Pattinson juga dia orang ni. They have a place in pop culture history. Itulah. So since The power then of tradisi fandom. dia kau kena line up Fangirl. malam sebelum. Kalau tidak kau tak boleh masuk Hall H. Walaupun Hall H ada 7,000 kursi. 7,000 packs pun memang ni. Ya. That's right. So apakah benefit ni? Basically Hollywood Studios dan juga game studios dan juga TV platforms menggunakan San Diego Comic Con sebagai barometer. Contohnya filem dia orang nak keluar ataupun dia punya projek nak keluar, so dia orang akan bawa dia orang punya talent pergi ke situ dekat Dewan H, and then dia orang akan buat presentation dalam 15 ke 20 minit ataupun paling panjang 45 minit atau sejam macam abang 5G kita minggu lepas. So tengoklah kalau reaksi 7,000 fans tu macam best, maksudnya produk kau mustahil akan berjaya. Tapi Nick, this leads me to a question. Kalau macam tu kan, when they unveil, did Mobius unveiling masa kat Comic Con dulu? And what was the reception? Pasal the last 3 years tak ada Comic Con pasal pandemic bro. Tu tak ada barometer. Ya, tak ada barometer berapa sampahnya. Selain macam tu lah. Alright, kita juga ada satu soalan bonus daripada Carl yang bertanya. Willow daripada Disney Plus tu dah ada tarikh bila keluar? Yes, Willow bakal keluar November 30, 2022. So sebab Willow tak turun padang ke San Diego Comic Con is because Disney simpan peram semua trailer-trailer dia untuk D23 Expo, iaitu Comic Con Disney sendiri pada September 9 hingga 11. So nantikan bulan 9 nanti, apa kau nak, Star Wars ke, Marvel ke, Willow ke, Indiana Jones ke, semuanya, Deadpool ke, semua hopefully akan di-revealkan di D23. Disney semua dah buat sendiri je, streaming service pun buat sendiri. IP banyak. Alright guys, so semoga soalan-soalan korang tentang San Diego Comic Con terjawab. Dengan ini kita akan menonton trailer menarik kita yang kedua. Alright, trailer menarik kita yang kedua adalah tentang filem aksi ataupun filem fantasi Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Jadi dah sedia tadi? Alright. Yang ni aku tak ingat. Okay. Alright guys, jom kita tonton. Let's go. Alright, 1, 2, 3. Wow. Lebih tu. Here's the thing. We're a team of thieves. And when you do this, you're bound to make enemies. Sometimes those enemies come looking for revenge. Tadi dragon lagi. Itu apa? Macam Thor. It's an acid breath. It's an acid breath. Acid breath attack. Year of the Truth be Dragon. told, we helped the wrong person steal the wrong thing. Dia guna vibe lagu rock ni We macam didn't Thor. unleash the greatest evil the world has ever known. Jangan. But we're gonna Jangan minta. Well, how do we Jangan pull that minta. off? Figure it out over a drink? probably best. You need to To give us a fighting chance, we're gonna need strength. You got this, right? I know you don't. We also need courage. I guess she's a female barbarian, huh? Magic. Yes. Yeah, Michelle Rodriguez is a female barbarian. What is that again? Now there. Tu Oh, druid lah tu. Druid. Datang-datang druid lah. Yeah, man. Oh yeah. I'm glad he's on our side.
This one's dangerous. Whatever happens. Track chess. All RPG games ada. Yeah, man, there's a mini. We'll be ready. Dia punya dragon nampak macam beruang tu. Tak nampak macam What dragon. exactly that you bring to this? I'm a planner. I make plans. You've already made the plan, so If the existing plan fails, I make a new plan. you make plans that fail. No, He also plays the lute. not relevant. Gila tu. Movie ni akan Fun, keluar. fun. Jadi bard tu. Apa dia? Movie ni apa? Akan keluar dekat Malaysia. Movie ke apa ni? Movie kan? Ya, movie bro. Movie. Dia akan keluar 3 hari bulan Mac 2023 tahun depan. Oh, okay. Malaysia tak tahu lagi lah, ambil. Aku dah dapat email dah daripada Paramount, UIP dah email aku. Oh dah. yeah, this one is Paramount lah. Yeah, we should be good. Should be safe, eh? Yeah. Should be safe. Tak ada agenda. Tak ada orang sekarang Marvel je. Marvel dengan Disney je. So yang lain selamat. Paramount Universal macam dia belakang. Jangan apa-apa. Alright, itu segmen ni aku ada 3 soalan. Soalan pertama untuk Duan ya. Apakah reaksi satu ayat anda terhadap filem fantasi ni yang nampak macam Guardians of the Galaxy tapi versi fantasi? So silakan. Aku tak nampak macam Guardian pun. Aku nampak macam dia memang fantasy punya genre. Aku macam it's good lah finally ada fantasy punya franchise yang masuk dalam industri kan. Sebab selama ni the first yang bawa betul-betul jadi apa everybody take fantasy seriously. For me, Lord of the Rings lah. Masa tu start semua orang take it fantasy seriously. Dulu kalau tak, orang kat fantasy ni macam untuk budak, macam ni apa kalau kau tengok macam mana kau tengok fantasy tu macam tu, orang kat kau tengok kartun anime atau komik lah. So orang take it seriously masa Lord of the Rings. Lepas tu bila Game of Thrones masuk, lagi adopt. So kali ni ada new kids on the block masuk, which is Dungeon Dragon. It's better lah. Cuma tu lah aku tahu Dungeon and Dragon ni daripada card kan. Daripada card kan. Dia macam ni bro. Dia macam mula-mula Tolkien tulis Lord of the Rings back in 1945 macam tu. Lepas tu influenced by Lord of the Rings, Gary Gygax dengan member dia buat role playing game. So it's not a card game, it's more of a game bercerita yang kau gunakan dice. Dalam Stranger Things tu kan. Yes, basically dalam Stranger Things tu ya. RPG ada RPG, main game, lepas tu jadi card game kan. Ada juga kan card. Card game tu adalah Magic the Gathering yang aku main dah 30 tahun dah. Sorry silap. Tapi chat lo untuk karakter kau. Dia daripada basically, RPG Dungeons of Dragons ni adalah bapak kepada semua fantasy RPG. So kalau tak ada Dungeons of Dragons, kau takkan ada Final Fantasy, kau takkan ada World of Warcraft, kau takkan ada so many things yang Dragon kita dah ada Quest sekarang. Semua. You will not get League of Legends, you will not get anything if there wasn't Dungeons and Dragons. Tapi Dungeons and Dragons ni lepas RPG kan ada animation kan dulu kan, lama kan. Oh ya, 80-an. Dia menjadi animasi yang amat popular di kalangan kanak-kanak. So aku membesar dengan animasi itu. Aku tak main lah RPG dia kan. Tapi aku kenal lah animasi Officer. Kita semua pun pernah tengok lah. Sebab tu memang kartun ada Barbarian, ada Paladin, ada Archer, ada Wizard. Semua klasik roles lah. Betul. So masa budak-budak tu dia main roller coaster Dungeon and Dragon tu, dia masuk. Lepas tu semua dapat karakter masing-masing. Lepas tu macam mana dia nak keluar dari situ. So aku membesar dengan tu, so faham aku tu. So aku expect that kind of adaptation lah kan. Oh rupanya dia adapt terus direct daripada RPG punya game lah. Tak ada kena-mena dengan team daripada kartun tu akan ada dalam movie ni juga. Diorang akan jadi adventuring party yang bergaduh dengan budak-budak ni untuk get the treasure first. Oh kalau macam tu, tapi jangan, kalau boleh jangan bodoh-bodohkan diorang lah. Biar macam nampak cameo yang sangat yang expected lah. Jangan nampak macam cameo yang macam mana Taika Waititi buat cameo tapi bodoh-bodoh kan. So macam kalau boleh kau respect the material lah. Even though memang kau punya target di OG Dungeon Dragon, which is the RPG game kan. Tapi bagi aku the animation also OG juga. So macam aku yang tak main RPG, so aku kenal the animation. Kalau boleh, kalau ada cameo tu biar respectful sikit lah kan. So kita tak ada rasa macam geram dengan sebab aku tengok dia punya trailer sangat
Kan saya cakap memang menarik lah. Memang menarik. Macam nampak seronok, nampak dia punya vibe fantasy tu ada lah. Kau tak nampak vibe fantasy yang macam terlampau berlebih ataupun terlampau klise, tak ada kau nampak. Dan benda-benda yang seronok. Cuma kita tak tahu lah movie dia akan jadi fun juga macam dunia trailer. Hopefully akan jadi best lah. So tapi aku macam mengharapkan juga nanti ada spin-off untuk version adaptation the animation lah. Sebab aku membesar dengan animation tu kan, so macam mengharapkan ada klasik jugalah kan. Yang tu klasik tu. Sebab kau tak silap aku, this is not the first Dungeon and Dragons movie tau. Ada tahun 2000, awal 2000 tu ada. 22 tahun lepas ada yang versi hampir gila babi. Link Sampah tahu benda tu tak tahu. So aku harap yang tu pun ada buat cameo juga dalam ni. So dapat. Supposedly filem ni adalah reboot kepada filem tu. So aku rasa pelakon-pelakon tu tak nak datang balik kot. Dia orang malu bro. Dia orang pun malu. Kalau supposedly memang bodoh lah. Patutnya kau tulis nak lupakan lah. Tapi kalau kau nak bahan filem tu aku okey lah. Tapi kalau dia original klasik jangan bahan lah. Betul. So that's it. Alright. Soalan kedua adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang kehadiran monsters yang ikonik daripada Dungeons and Dragons sejak 1970-an lagi di dalam trailer ini? Seperti kita nampak tadi, the ancient black dragon dengan acid breath attack dia tak keluar api dia keluar macam tar gitu. Kemudian kita ada nampak owlbear yang ketika shaman druid tu tukar jadi owlbear. Kemudian kita ada displacer beast yang macam kucing tapi ekor dia tu ada macam tajam-tajam, serta mimic iaitu treasure chest yang boleh makan kau. Yeah. Alright, so silakan. Okay, so start off with aku punya first exposure to this fantasy genre. Kalau untuk aku it was a never ending story lah. So aku kenal Neverending Story dulu before aku kenal Lord of the Rings and the subsequent genres that followed lah. But the special thing about Neverending Story juga, as you know, dia pun memang creature feature dia memang gila-gila babi lah. Dengan dia banyak pakai practical effects lah apa kan. So that really left a mark on me lah. So as I mentioned in the first punya bedah tadi tu, kan cakap I am a creature feature guy. So I think that has a lot to do dengan Neverending Story jugalah. So on the topic of itulah creatures, bila kita tengok trailer ni, the bits that I saw, there seems to be a whole bestiary of creatures which I'm really looking forward to. And I like that some of them are like visually different, macam dragons kan, Game of Thrones apa, you have all these fire breathing dragons, so at least you see one like spitting out something different, so it's visually interesting. Macam acid kan, it's not just macam cahaya, it looks macam heavy kan, very like almost like mud like tapi corrosive kan. So I like those little details lah. Another thing that is it's kind of gotten me excited for the show is that in an ironic way, macam kau cakap lah Nick, Dungeons and Dragons is the OG of all these genres kan. So in a way it's like reverse nostalgic kan bila tengok this Dungeons and Dragons punya trailer, because you see tropes from other beloved IPs that you like now, but padahal it's the other way around. They were all inspired from Dungeons and Dragons, but you see those shows in this trailer, but because they are the OG lah. So macam like the Mimic man. So I didn't grow up with Dungeons and Dragons, but when you see Mimic, you have like memories of macam so many moments like that in video games. So kan macam buka chest, suddenly it's a fake chest, kena attack lah. Even the whole like Pokemon, kalau kau jumpa Pokeball and then turns out it's an like Electrode, it's a homage to that lah actually. So that's interesting. Yang aku ingat pasal yang treasure chest mimic tu kan, ada satu game yang dulu aku main, aku favourite lah, apa, Dragon Quest. Dragon Quest ada yang kira try molecule tu yang aku pernah main lah. Yeah, Dragon Quest pun memang influenced by D&D, like true and true. Yeah. Again like macam aku cakap, the whole nostalgic feel itu yang kelakar tu. Padahal Dungeons and Dragons is the OG.
but you watch it and you feel nostalgic for the other IPs yang sebenarnya inspired by them. So kalau kau beli buku Dragon Quest, buku Mutiara Naga dulu lah, dia punya manga kan, in Malay dia Mutiara Naga, aku selalu tengok bila aku buka macam Misteri Naga kan, at the back of macam dia punya komik, so kat depan tu kadang-kadang dia tunjuk karakter tu, dia macam ada profile weapon tu, karakter tu ada stats semua kan. So aku macam, kenapa watak ni ada stats kan? It's just a manga kan, what's going on? Padahal sebab dia memang inspired by D&D. So your character tu ada dia punya stat sheet apa semua kan. So ni contoh macam dalam Mutiara Naga pun dia ada the same thing lah. Kadang plastik tu sial. Plastik tu. Ini ada dari print orang buat macam tebal sikit daripada Shonen Jump. So dia ada dalam game Jump Force, so epic gila Dai masa dia pun introduce. Lepas tu yalah, like I said lah, when you talk about this, I like the creature feature because like I said, I love creature feature to begin with, but it's so cool that you feel nostalgic ironically for other IPs watching the trailer for D&D. And macam one last thing, like correct me if I'm wrong, kau tak silap aku, this Honor Among Thieves is kind of adapted from the Forgotten Realms punya story dari situ. Basically dia dalam dunia Forgotten Realms. Dalam so we're dunia gonna Forgotten see Realms kan? lokasi-lokasi macam Waterdeep, kita akan tengok Baldur's Gate, dan kita mungkin akan pergi ke Icewind Dale. So these are all iconic locations lah. Kan. Okay, so the cool thing about that is that kalau macam just a basic origin of the Forgotten Realms, that before this fantastical land with the world that we know it macam was one kan, and then dia macam like terpisah and everything, but then like occasionally things macam still spill into each other lah. So the fun thing is that in relation to creatures, that is actually the premise for macam The Witcher juga, betul tak? So macam Witcher 3 pun before this, the worlds macam intersect and then macam dia terpisah, and then like and then they spill into each other, which is basically again I guess another like homage or inspired by D&D lah. So tu aku tengok trailer ni, and talking about creature feature alone, I'm getting like all those RPG games I played as a kid. I'm getting like mangas like Misteri Naga vibes. I'm getting Witcher vibes. So, you know, I think it's gonna be a fun movie. I'm gonna go out on a limb and say that I think it's gonna be a fun, at the very least, entertaining, visually stimulating adaptation. Yeah, definitely man. Basically dalam dunia fantasy ni ada dua grandfather, iaitu J.R.R. Tolkien, penulis Lord of the Rings, dan juga Gary Gygax, pencipta role-playing game Dungeons and Dragons. Kalau tanpa diorang ni, kau takkan dapat lah zaman sekarang. Kau main League of Legends lah, you know, kau main Diablo lah, basically everything lah, everything. Pasal betul, Diablo tu betul. God of War ke, basically video games datang daripada Dungeons and Dragons. Because kau, you know, you're going through dungeons, kau lawan monster. Dalam game ni, every time kau nak lawan monster, kau kena roll dice untuk tengok kau punya total number. Lepas tu kalau total attack value kau lagi tinggi daripada monster tu, baru kau deal damage pada monster tu. So it's the basics of video game lah. Bila kau hentak tu, HP aku 50. It's the basic. Even dia punya class tu pun, dia punya class character, so it's basically Diablo. Macam kau ada barbarian, kau ada druid, kau ada rogue. So itulah. This is the grandfather of all fantasy games. Alright. Soalan terakhir untuk Hady bagi segmen ini. Pada pendapat anda, dengan role-playing games seperti Dungeons and Dragons semakin popular kebelakangan ni, selepas ia timbul di dalam siri-siri TV seperti Big Bang Theory lah, Community lah, dan juga Stranger Things, adakah filem ini akan berjaya di box office sedunia dengan vibe dia yang bring back, you know, classic fantasy and stuff like that? So silakan. Inilah dia yang keywordnya itu, adakah dia akan berjaya box office ataupun tidak. Sebab filem fantasi ni, despite ada banyak fans, ada banyak fandom yang besar apa semua, tapi diorang filem-filem fantasi ni sebenarnya sangat susah sebenarnya nak mendapatkan box office. Bukan setakat box office, dia nak mendapatkan rating yang tinggi daripada IMDb, Rotten Tomatoes pun memang susah. Tapi
aku agak happy sebab dalam tempoh 6 bulan ni, 6 bulan yang akan datang, it's a very fantasy centric punya project tau. Kita akan dapat House of the Dragon, kita akan dapat Ring of Power, and then kita akan dapat Dungeons of Dragons and Willow. Dan problemsnya is that this is a movie. Itu yang aku punya orang kata a bit skeptical sikit tu, sama ada dia boleh berjaya box office ke tak. Sebab sekarang diorang dah hampir nak berjaya nak crack tau, macam nak tarik fan untuk tengok ataupun nak tarik casual audience untuk tengok fantasy punya genre, which is diorang buat series. So kita boleh tengok The Witcher buat series, Game of Thrones buat series, even sekarang Lord of the Ring pun nak buat series juga. Itu pun bila buat series pun ada juga series yang hamba, which is Wheel of Time. Macam aku memang happy sebenarnya. Aku bukanlah macam waktu kecil-kecil dulu aku betul-betul layan ke apa fantasy ke apa kan, but I have a memory lah berkenaan benda-benda fantasy ni sebab aku pernah tengok Neverending Story, and then lepas tu Dungeons and Dragons yang tahun 2000 tu, aku ingat lagi masa tu aku darjah 6, darjah 5 aku tengok, which is memang sampah gila. Tapi yelah waktu kecil-kecil dulu tengok, aku just macam ingat macam tu je lah. Aku tengok Dungeons of Dragons, aku ingat it's just a movie macam tak ada based on novel saja ke apa ke. Dah membesar, barulah bila kita layan Big Bang Theory, kita layan Community, Stranger Things semua ni, baru jelas pasal Dungeons of Dragons ni adalah role playing game. Aku lebih kepada Big Bang Theory lah. Bila tengok Big Bang Theory tu kita nampak geng-geng Sheldon, Leonard semua tu main Dungeons of Dragons, dan aku sendiri rasa macam best gila kan, ada team, the group of friends macam ni yang macam kau main benda ni tak ada visual, tak ada apa, tak ada bukan main pakai elektronik ke apa benda, semua just imagination. So aku macam sini susah tau nak dapat macam tu tau. Amongst kawan-kawan kita ke apa lah, susah dapat gitu. So bila dia keluar, aku tu sebenarnya tak aware pun pasal filem ni, diorang buat ke apa benda ke. Aku memang tak aware langsung, bila keluar trailer dia baru aku tahu ada filem ni. But untuk nak tanya sama ada filem ni akan box office ke tidak, aku tak dapat nak jangka kan. Sebab benda tu memang susah, fantasy ni memang susah. Dia tak macam filem, even comic book movie pun sama sebenarnya. Dulu pun filem comic book movie pun susah nak dapatkan macam rating yang tinggi ke apa, even though diorang dapat box office juga untuk filem-filem macam Fantastic Four, X-Men ke apa semua tu kan. Tapi diorang susah nak dapat rating yang tinggi. But after MCU keluar, lepas tu after filem The Dark Knight keluar apa semua, barulah slow-slow kita dah dekat comic book movie golden age. But for fantasy, aku rasa they trying, memang Hollywood masih trying to crack lagi orang kata the secret recipe macam mana nak buat Dungeons of Dragons, bukan setakat untuk tarik fans saja, bukan setakat untuk tarik orang-orang yang aware ataupun orang-orang yang familiar dengan lore fantasy ni, tapi casual audience juga. Sebab macam mana Lord of the Rings buat Lord of the Rings dia boleh tarik sekali casual audience, sebab casual audience tu tak fikir pun pasal lore. Dia tak fikir pasal law dalam Lord of the Rings ke apa ke. Dia sampai sekarang kalau tanya balik siapa-siapa yang macam casual audience yang tengok Lord of the Rings pun, diorang tak tahu Valinor ke apa benda semua tu, tak tahu. Silmaris apa semua tak tahu. Tak tahu, diorang tak tahu. Apa reason kenapa Lord of the Rings boleh ni meletup? Because the film itself, filem tu sendiri dia tak try hard untuk nak betul-betul nak tarik fans ke apa benda tu. Dia bagi benda yang memang cukup rencah. Dia bagi dia punya subjektif sampai, dia punya objektif sampai, dia punya action sampai. So it's a film yang complete, macam tick all the checkbox tau, filem Lord of the Rings tu. So macam untuk Dungeons of Dragons, and Dragons, The Witcher ke, Wheel of Time semua, bila kita tengok macam casual audience tengok, banyak persoalan. Macam ni siapa? Ada macam tu tau. So kenalah orang macam ni, macam Munif kena explain apa semua gitu. Itu pun macam benda tu sebab terlalu luas sangat sampai memang kita tak boleh nak explain one by one untuk bagi orang suka. So benda yang orang kena buat is that dia sampaikan cerita, jangan terlalu fokuskan pada lore apa semua. Maksudnya lore dia punya orang kata easter egg tu memang khas untuk fans lah. But focus on film. Jangan buat filem ni macam it's a role playing game ke apa ke. Make a film as a film. Itu apa yang MCU buat, itu apa yang macam ada Dark Knight buat semua kan. Dia buat filem. Bukannya dia buat filem macam dalam filem Hulk tu.
dah lah memang adaptation daripada komik. Lepas tu kau buat pun short-short macam panel daripada komik apa semua. Sebab apa? Oh, it's a comic book movie. Betul. Literal sangat. Literal sangat. So kau tak tahu hala tuju tu ke mana. But for the law memang aku tak boleh nak tekankan sangat sebab aku sendiri pun tak berapa familiar dengan D&D punya law apa semua. But aku tengok apa yang aku sukalah daripada trailer ni. Apa yang aku suka daripada trailer is that dia punya luaran dia tu pada casting choice dia lah. Casting choice dia aku rasa macam agak unik. Sebab aku tak expect this actor will pair with this actress. Macam contohnya Chris Pine boleh berlakon dengan Michelle Rodriguez, and then ada Mamat daripada Bridgerton pula, Sophia Lillis pun ada dalam ni, Justice Smith pun ada dalam ni. So it's a unique combination of actors and actresses dalam ni tau. So bagi aku benda tu je okay, dah buat aku tertarik nak tengok. And then dynamic lepas tu dia punya trailer, dynamic dia. And then the trailer pula macam ni kata dia guna style vibe GOTG. Macam GOTG ni aku rasa macam apa yang cuba sampaikan is that dia punya background music dia punya style action dia apa semua. Comedy lah, fun is fun. Itu cara macam mana kau nak tarik casual audience. And of course kita fikir pasal box office kan, benda paling penting sebenarnya is the rating. Rating tu pun penting juga sebenarnya. Kalau tiba-tiba keluar, kadang-kadang kita kata macam tak payahlah nak tengok sangat Rotten Tomatoes. Aku pun sedar aku akan cakap macam itu dekat orang. Kau tak payah fokus pada Rotten Tomatoes ke IMDb sebab your rating yang paling penting untuk diri kau, bukannya rating orang. Tapi sebab ini adalah orang kata secara general kan, orang kata public opinion kan, diorang akan fokus pada Rotten Tomatoes, pada IMDb juga. So kalau lah cerita ni tiba-tiba dia keluar, Rotten Tomatoes announce is classified certified fresh, orang akan rasa excited nak tengok. Ini betul ke fresh kan? Macam contoh hari tu Nick kata cerita contoh series kan, series The Bear tu yang dekat Hulu. The Bear good kan? Lepas tu aku selesai tengok 100% Rotten Tomatoes. Aku yang tak tahu pasal cerita tu, aku tertarik nak tengok because of the rating, because of the recommendation. Aku so sekarang nope. Semua duk review bagus. Nope sekarang ni aku dah nak tengok. So maksudnya benda tu penting juga. So macam mana box office tu boleh berjaya, dia memang bergantung juga pada critics. Critics tu nombor satu, and then nombor dua word of mouth daripada orang-orang casual audience yang dah tengok. So bila orang datang, orang tengok, macam orang yang biasa, dia orang-orang fan-fan ni macam tak kisah sangat. Macam contohnya lah BuzzPopTV cakap, okay Dungeon of Dragons best. Mungkin lah ada yang audience kita peduli kan. Tapi kalau casual audience macam apa yang lain-lain macam mesti rasa macam apa ni cerita merepek apa semua kan. Tapi kalau ada casual audience ataupun tak tahu influencer ke apa benda kan, cakap cerita ni memang best, barulah akan ada orang tengok. Sebab memang Dungeon of Dragons ni bagi aku, kalau dekat US aku tak tahu lah macam mana dia punya penerimaan dia. But untuk kita sendiri memang Malaysia amat popular sekarang di kalangan Gen Z. Sampai Kickstarter dapat juta-juta. Aku rasa D&D makin popular dekat US oleh Gen Z sebab ni lah ada sikit tempest pada strategy things juga. Sebab strategy things kan sangat D&D punya ni kan. So diorang sangat main besar ada club. So benda tu membantu juga Dungeon juga. So dia keluar ni at the perfect time lah for me lah. Aku rasa diorang macam ada fan lama dan fan baru akan support. Tapi tu lah hopefully penerimaan tu cantik. Sebab masa mula ni tunjuk sebelum trailer ni kan ada apa yang karakter punya tu ni kan, yang video hari Khamis. Yang aku cakap macam cosplay. Masa tu aku tengok memang buruk gila. Macam apa benda cosplay ni kan? Macam bodoh. Tapi bila trailer keluar aku cakap okay lah, vibe fatality tu ada macam best lah. So aku okay, maknanya yang masa keluar karakter tu memang nampak bodoh, tapi bila tengok trailer memberangsangkan. So hopefully kita akan best lah. Aku tak nak lah macam Thor Love and Thunder kan, trailer dah best lah, kita tengok so jangan sebut dah dia keluar ni memang right time and right moment lah. So kalau macam ada casual audience yang tak layan D&D pun macam kita boleh cakap kau layan Stranger Things lah. Stranger Things banyak different D&D gitu. Kena cakap itu baru macam ya ke? Basically bro, nama Vecna, Demogorgon, semua tu adalah monster dalam D&D. Betul. Kalau ada watak tu kau rasa lagi orang nak tengok. Macam tiba-tiba ada Demogorgon dalam ni. Ada Vecna. Ada Vecna. Kalau aku buat channel, they definitely akan ada plans untuk buat a sequel. Betul tak? Nanti buatlah macam ada end credit scene sikit, si Ed Manson tu ada situ. Jadi one of the characters.
Betul lah. Dia kena ada something, benda yang macam wow gila, orang macam kau kena tengok cerita ni just because of this scene dah. Kau cilok fanbase tu. Tapi kita kan, kena kau boleh easily add the shot. Is it macam betul. Kau panggil dia tu shoot kejap sini. Tapi itulah, but nasib baik sekarang ni kalau betul memang populariti Stranger Things tu boleh effect D&D, bagus. Cuma aku skeptical tu sebab kita dah ada history tau, fantasy yang berdasarkan adaptation daripada game macam contoh Warcraft. Terus flop je tu kan. So macam ini bukan masalah box office ni, bukan sebab aku tengok Warcraft, aku potong rambut macam orc, okey. Lepas tu aku botakkan terus bro. Tu aku kata dia punya box office tu, kita cakap macam ni kan, kita seorang tengok kan, kita excited dengan trailer. Tapi apa-apa pun kita nak judge sama box office apa, cerita dia memang kena sedap. Kalau dia keluar tiba-tiba fan pun tak suka, habis lah. Memang habis. So tunggu dah lihat je lah macam mana. Sama-sama kita nantikan bulan Mac nanti tahun depan. Alright, so kita ada 5 komen menarik untuk segmen ini. Pertama, Nasi Goreng bertanya, adakah Dungeons and Dragons ni permainan dalam Stranger Things tu? Yes, betul. Ini adalah permainan role playing game yang dimainkan oleh Will dan juga kawan-kawan dia since episode 1 of Stranger Things. And sampai terbawa-bawa sampai ke season 4, nama villain tu dipanggil Vecna. Vecna tu adalah one of the classic necromancer dalam Dungeons and Dragons. So maybe dalam D&D ni pun akan ada Vecna. Sama-sama kita nantikan. Seterusnya kategori The Great bertanya, Dungeons and Dragons ni lawan guna dadu ke? Tak faham dia ni macam mana, dia ada cerita dia ke? So basically dia macam kau main computer game, macam kau main League of Legends ataupun kau main Final Fantasy tapi dengan member-member. So setiap member menjadi one party member in your group. Kau boleh buat karakter kau sendiri, lelaki ke perempuan. Kau nak jadi dragon kind pun boleh, kau nak jadi tiefling pun boleh. So bukan manusia je, kau boleh jadi fantasy, kau nak jadi elf pun boleh. Selain daripada kau dapat pilih kau punya race, you also get to pilih your class. So kau boleh jadi barbarian, druid, shaman, ranger. Ada banyak. So kau pilih race, pilih class. Kalau aku boleh tolong explain as a person yang pun baru faham juga benda ni. Number one, aku pun dulu saya memang dah selalu dengar saya Dungeons and Dragons ni, tapi macam cakap aku dibesarkan dengan never ending story. Lepas tu tengok Lord of the Rings buat semua. So aku have never macam Dungeons and Dragons tu tak pernah termasuk dalam aku punya path lah. Tapi macam recently nama dia duk naik balik. So I took the liberty of studying like macam kalau macam what the hell is this about kan? How do you play this game man? And bila aku dah faham macam mana orang main game ni, aku sedar one of the things yang buat aku macam tak pernah faham game ni macam mana is kadang-kadang the way macam orang yang dah expert main kan, dia explain ke layman, kau fikir macam game ni macam gila babi freedom, tak ada undang-undang langsung ke apa, you can be anything je macam tu kan. Tapi sebenarnya macam aku faham bila aku dah tengok some of the video explain dia ni, baru aku faham actually you are given a selection of races yang kau boleh pilih. Dia tu jadi apa lah, and then you are given a selection of class yang kau boleh pilih nak jadi apa. So dia macam dia ada banyak freedom. The backstory of your character kau boleh bantai tulis sendiri lah ikut suka kau. Dia ni memang mak jambu yang nak hidupkan balik isteri dia yang dah mati ke benda ke. Dia ni is a battle scarred hero yang datang dari dunia yang dah musnah ke apa. Backstory semua kau boleh tulis. Tapi dia ada certain things, of course how to play, and the class and the species kau pilih tu dia akan ada some guideline lah, tapi guideline dia tak strict tau. So it's freedom tapi there's a train track untuk kau macam kind of follow, so kau tak ada lah terlalu menyimpang lah. And on top of all that, in one game dia akan ada your dungeon master, dia akan control the narrative of the story and the character and the imagination yang kau tengah main tu lah. So in a way you could say it's a controlled chaos game ni. Dia macam 5 orang lawan 1. So Dungeon Master tu control semua villains, semua orang yang kau jumpa NPC, dia bagi tahu lokasi kau pergi ke mana, kau ada bandar ke, kau turun masuk terowong ke. Semua tu Dungeon Master akan control. So dia akan gunakan dadu juga untuk nak kira attack villains tu bila dia attack kau. And then kau cakap kau nak buat spell apa. So dia macam kau main video game tapi semua benda kau kena kira dengan dadu. Dia memang klasik lah. It's analog gaming
before digital lah. Betul. So harap tu basically membantu apa yang ditunjuk dalam trailer ada 5 orang karakter, 5 orang karakter ni basically is 5 orang pemain lah dalam Dungeons and Dragons and tapi dia tak akan tunjuk lah Dungeon Master ke apa benda kan. Memang director filem Itu yang aku takut tu. Itu yang aku kata macam mana diorang perlu stop untuk treat this as a game, mana diorang perlu start ni untuk treat this as a movie. Tapi Hady, aku rasa the good thing lah macam ni, aku being a bit positive lah kan. Sebab game ni bukan macam kau adapt macam mana like so to say macam Doom. Kalau contoh macam cerita Doom tu, there's nothing left to the imagination. The game is literally macam tu. So whatever the director adapts, kalau menyimpang memang kau kena lah, because it's kan, sebab on one hand kau nak buat a movie, but then on another hand it needs to look like the game, but some aspects of the game doesn't work as a movie. So how do you balance it out kan? The good thing about Dungeons and Dragons to me lah, the nature of the game is imagination. So however the director macam interpret the game kan, so to speak kan, so walaupun dia tak ada dadu ke, tak ada ni ke, tak ada apa, but kau tetap akan dapat the vibe of the game, but it works as a movie because the game itself is imagination now. The game itself is imagination. So aku rasa lah, because of that, done right, maybe it won't have that conflict. Tapi macam kau cakap tadi lah, if there is a conflict is if the story is good ke tak lah, gitulah. So maksudnya casual audience dia kena tengok ni, dia akan tengok as a movie. Tapi yang pernah main D&D, bila dia tengok, dia macam dapat feel macam main game D&D. Kalau dia dapat tarik dua-dua tu lagi bagus. Ya, dia tengah tengok satu session imagination orang tu. Yes. Aku rasa kalau dia nak buat lagi meta lah, dia tunjuk Chris Pine ajak member dia satu weekend datang rumah. Lepas tu sambil dia orang main tu, dia orang jadi watak-watak tu. Kalau kau betul-betul nak tunjuk D&D lah, macam meta yelah, kalau nak tunjuk D&D tengah bercerita, lepas tu sambil tengah bercerita tu dia orang masuk dalam dunia tu. Itu dia dah buat macam apa tau, itu dah macam Lego movie lah tau. Itu dah meta sangat. Dah meta sangat. Ya, betul. Alright, soalan seterusnya daripada Ismath adalah, kiranya D&D ni board game ke? Tak, D&D only uses pen ataupun pencil, kertas dan dadu. That's all you need. Dan imajinasi. Lepas tu kau ada macam satu sheet ni where kau tulis the attributes karakter kau, dia punya skill, lepas tu strength, wisdom, kepandaian kau, apa yang kau letak dalam backpack kau. So kalau kau pernah main Final Fantasy atau Diablo, that is a digital simulation of what playing Dungeons and Dragons is. Yes. Kau punya mana pool kau cukup ke tak, kau punya health pool cukup ke tak, kau ada potion ke tak. All of that semua tu copy paste daripada Dungeons and Dragons. Tapi kalau ada fan apa Yu-Gi-Oh, dalam Yu-Gi-Oh punya apa manga pun ada diorang main macam RPG kejap. Masa tu dia lawan apa Bakura ke apa dah. Ada sekali tu sebab Yu-Gi-Oh sebelum jadi card game, dia master of any game yang ada dekat ni. So sebelum dia stick to card game, dia pernah main RPG kejap. Siapa fan Yu-Gi-Oh, kau nak senang faham kat situ, kat dalam manga tu dia ada explain sikit. Simple explanation supaya kau senang faham macam mana game RPG ni. Betul. Bila aku baca komik dia, senang faham lah, dia tak susah sangat nak faham. Kalau pada manga Yu-Gi-Oh tu boleh try baca. Dan ataupun Dragon Quest memang Dragon Quest is basically D&D lah. Basically D&D. Game dia pun best gila, manga dia pun lagi best, manga dia legend lah. Betul. So kalau korang adalah fan anime, imagine ni adalah isekai. Cuma kau tak nampak orang isekai. Betul. Kau tak nampak orang tu kena hit dengan van, dia dah start dah masuk dalam dunia isekai. Betul. Macam itulah. Ya, basically. Alright, soalan seterusnya adalah daripada Ahmad Nasoha yang bertanya, okey, ni soalan menyimpang ya. Apakah pendapat tentang Greyman? Silakan panelis yang dah tonton Greyman, sila bagi short review. Kau bukan nak tengok juga ke ni? Sebelum kau akan pergi jadi cover hari Sabtu ni, silakan. Okey, aku punya short spoiler 200 juta USD down the drain. Tahu kenapa?
kalau nak tahu kenapa, silalah tonton live stream. Korang tengok The Grey Man tu tengok The Grey Man tu kat Netflix dan korang bayangkan this is a $200 million film. Budget tu. Lagi besar daripada Avengers Age of Ultron. Betul man. Aku malam ni aku tengok kan. Malam ni aku tengok. Bedah ni hari Sabtu. Kalau ada penulis yang nak join nanti. Alright, seterusnya Hakim bertanya, siri Legend of Vox Machina ni kira D&D tak? Yes. Basically mamat-mamat yang buat Legend of Vox Machina ni, Critical Role, diorang adalah sekumpulan pelakon yang tak ada job. So diorang decided back in 2015, why don't kita live stream kita punya games of Dungeons and Dragons. So from there, diorang telah mendapat berjuta-juta dollar to the point that bila diorang decided, diorang dah buat multiple episodes. Aku rasa dekat 500 episode on Twitch. Diorang kata kita nak buat jadi siri TV Amazon tapi kita nak guna Kickstarter. Bila diorang buat Kickstarter tu, I think within 1 hari diorang dapat berapa juta, and to this day it is one of the highest punya raising of money di Kickstarter. They got millions of dollars. So in the end diorang decided to go with Amazon Prime sebagai global distributor. So yes, Vox Machina pun is about a party of crew members dalam dunia D&D going on adventures. And favourite aku ialah as well in the life, man. Dalam group tu ada satu Bard. Bard tu jadi pak lawak. Tapi dalam group ni, Chris Pine, the leader, is a Bard. Jadi Bard kan. Bard ni basically kelas yang paling bangang lah. Pasal kau main gitar je. Tapi gitar kau melodi tu boleh buat orang macam dengar apa kau cakap kan. So actually it's a stupidest class. Tapi it's kind of cool that Chris Pine. Again you can see in the Witcher juga lagi. Kan ada the Bard. Just Care. Lagu-lagu dia macam memang rock kapak. Tapi kan ni Just Care is the main character. Yeah man. Alright, last 3 questions. Agak-agak diorang boleh fully utilize tak story Dungeons and Dragons ni kalau sekadar buat movie? Don't worry bro, Dungeons and Dragons dah wujud sejak 1974. So diorang ada beratus-ratus, beribu-ribu storylines. So this is just one, and aku rasa this one is not one of the classic adventures. Aku rasa dia macam dia copy paste beberapa, pasal aku nampak tadi ada Waterdeep, ada Icewind Dale, aku tak sure Baldur's Gate akan ada ke tak. But dia tak follow storyline ataupun the classic games lah. Aku rasa dia macam rumuskan, lepas tu kalau orang minat dia akan buat the classic games lah. So, nak test water je ni. Yang ni macam movie nak test water je lah. Nak test water tapi kena buat betul lah. Jangan nak test water nanti kan jadi flop tu dah tahu tak boleh buat dah lepas ni gitu. I guess bila kau ambil actors yang macam Michelle Rodriguez, Chris Pine yang orang mainstream kenal, kau nak compare dengan filem 22 tahun lepas yang orang tak kenal semua pelakon tu. This has better hope lah. Should be better lah. Ada Jeremy Irons tau dalam tu dengan Malek. Ya. Jeremy Irons yang lain semua orang tak kenal. Tora Birch, alamak pelakon bangang je daripada 1999, American Beauty. Anyway, aku percaya because this time around Hasbro nak masuk into the game of making films. Dia dah tengok for the past 13 tahun Marvel buat studio, Marvel sampai dibeli oleh Disney. Hasbro pun dah beli studio, dia beli E1 Studio so that dia boleh adapt dia punya toys. Dia banyak IP juga Dia banyak IP, dia ada Magic the Gathering, dia ada Dungeons and Dragons, dia ada Mask, dia ada so many type Transformers. So bila kau nampak Hasbro, one of the top 2 biggest toy makers in the world, dah beli studio, maksudnya dia orang ada duit. They have money to burn, man. They have money to burn. And they thinking long term. Alright, second last question, ditanya macam game Elden Ring ke? Yes, basically macam Elden Ring, macam Diablo, League of Legends, Warcraft, Final Fantasy, anything fantasy lah. It all came from 1974. Or rather Elden Ring tu macam dia. Yes. Elden Ring macam Dungeons and Dragons. Dan final question, siapakah main villain D&D? Dia ada banyak, depending on lokasi. Kalau kau pergi dekat Ravenloft, enemy dia lah macam Dracula. Kalau kau pergi dekat Waterdeep, tu adalah bandar, so dia ada banyak guilds. So ada guild of thieves and stuff like that. So depending on the lokasi, it could be a different one. Vecna is just one of many villains dalam dunia Dungeons and Dragons. Alright guys, so aku rasa kita dah cerita panjang tentang Dungeons and Dragons. Sekarang kita akan ke trailer menarik kita yang ketiga.
Alright, trailer menarik kita yang ketiga ataupun trailer tak menarik adalah tentang The Wheel of perlu ke? The Wheel of Time. The Waste cukup of quorum Time. nak bagi 5 untuk buat fantasy. Okay, so kali ini kita dah ada Wheel of Time last season. It was quite disappointing pasal dia tak ikut source material, dia ada 15 novel, 15 novel and dia tak ikut the novel. But sekarang kita ada behind the scenes video untuk The Wheel of Time season 2 daripada Amazon Prime. Jadi jom sama-sama kita tonton. Jom sama-sama kita lihat Jeff Bezos bazirkan duit dia. Yes, Jeff Bezos bazirkan 10 juta per episod Oh, 10 mil per episode. Yeah man. Even Game of Thrones first season was only 8 million man. This one dia boleh tambah 2 million lagi untuk bakar. Wah, Dune. Season 2 ni akan ada faction daripada Amerika. So cerita ni dekat England. Nanti dalam season 2 ni kau ada wizards from America. Yang sama-sama tsunami ke? Something like that. So ni adalah dunia futuristik di mana teknologi dah hancur dan semua orang kembali kepada magic. Oh, ayolah yang ending dia tu. Because of the Dark One. Yes, because of the Dark One. Nampaklah spending 10 juta se episod tu. Yang Origins tu kau ada? Yang Twitter tu ada tak link Twitter? Oh, Twitter. Yang tu pendek, yang tu dalam 40 saat je. Dekat dalam Twitter kan. Aku tak tahu sama ada kita boleh live stream cast Twitter ke tak, but I guess we'll try for the first time. Kita boleh, hari tu pernah buat. Ya ke? Kita pernah buat share tweet. Pernah buat. Share screen. Alright, jom kita cuba share screen daripada Twitter post . Pasal ini dia tak post up langsung dekat YouTube. Kalau tidak aku bakal hantar kau YouTube link. Nampak? Alright, ini adalah siri animasi dia. Oh, animasi. Siri animasi prequel. Kita tak ada render ni. Oh, ni yang dia punya shot-shot dekat dalam bonus. Bonus ni animated short film. Cantik tu, lagi cantik dia. Macam painting. Tahu kan? Dia macam painting bergerak. Aku lagi rela tengok ni tu. Betul? Kalau ada adapt buat macam ni lagi cantik. Dia nampak macam cerita apa tu? Alah, lupa dia tu. Bukan yang apa yang Imagine Dragons dia punya opening song. Aku dah lupa. Alright guys. So Arcade adalah Arcade adalah tentang The Wheel of Time season 2. Dalam segmen ni aku ada 3 soalan. Pertama adalah untuk Munif. Apakah reaksi satu ayat anda terhadap The Wheel of Time Origins, iaitu a series of animated short films tentang the prequel leading up to this future where there is no technology and only magic, dan juga behind the scenes untuk season 2. So kau dah layan ke season 1? Silakan. Okay, so I will probably be offer quite an interesting perspective because I didn't even watch season 1. Tapi I do know a bit about the book lah, sebab aku macam suka surf through YouTube and kind of want to learn other fantasy punya franchises kan, instead of Lord of the Rings kan. So macam what are the other things out there. So The Wheel of Time has quite a sizable following. And aku tengok macam lore dia pun is actually quite interesting juga lah, like how the Wheel of Time leads to all these people harnessing like the powers that power the Wheels of Time, and they put channel into doing all these magic spells and then how the guys go bonkers when they macam channel that power, and the women dia yang stabil boleh guna all this and everything. But I've also heard about what people say about the previous season lah, that it's disappointing, underwhelming. But itulah, speaking as a person yang didn't watch the first season, but from what I saw, even in the trailer of the first season and the snippets in the second season, I'm surprised because it doesn't look like a cheap show. So I'm genuinely curious, kenapa? How could it be
Is it so bad when it looks kind of good? Agenda geng abjad menyusup ke dalam adaptasi ni. Oh, itu pun ada Itu lah, yang terjadi. Dia buat gender band, dia buat race band. Lepas tu even storyline fokus lebih kepada wanita daripada lelaki. I know back in 1996 this was groundbreaking before feminism movement ni. Penulisnya dah buat yang dalam dunia ni wanita je yang boleh buat magic. Because the dark mana pool of the man has been tainted. That was cool for 1996. Tapi apa saya nak tambah agenda woke on top of it. Tu je lah. That's what happened. Sebab it's actually sebab aku tengok, I thought when they made all the men jadi gelong boleh guna these powers and the women, I thought that was something that they just added to fit the times. But apparently rupanya dia dulu dah macam tu. So the source material in this original form is already quite progressive. So I don't know why kita nak menyimpang from the source material even more to well basically itulah. I don't want to comment too much about the season 1 that I didn't see lah. But what I did saw was Arcane was a resounding success because it was visually stunning and pasal dia tak guna actual actors, you know, like stunt people with a live set ke apa ke, they push the boundaries especially when it comes to the actions and the visuals. Every movement, every fight was like a moving artwork now. So we get some of those vibes with those animated prequel clips. So going back to your original question, reaksi satu ayat ke apa kan, I cakap the whole show should have been animated like that. Aku setuju tu. It should have been that. Sebab dia ginilah Munif, bila kau kata nampak macam dia punya set apa semua tu nampak macam mewah, nampak macam artistik apa semua kan, nampak lawa lah kan. Tapi sebenarnya bila kau tengok dia punya scaling tu very kecil, dia punya set tu sebenarnya very kecil dan dia macam kau tengok dia Zina tak grand dia princess. Dia tak grand. Macam tengok Zina tu, macam Zina punya. Ada Kevin Sorbo datang dia kilis. Dia punya feel tu sebenarnya. I see. So aku nampak gathering by what the internet say, what you guys have said. It reaffirms my reaksi satu ayat even more that I think it should have been this Arcane style artistic animation lah. Sebab lagi pun the concept that the Wheel of Time is playing with is, for lack of better word, kind of cosmic juga. So you're talking about big concepts and you're talking about channeling of power and everything, and so even though aku cakap the live action tu, the visual saya nampak okay, doesn't look bad, tapi to a certain extent aku tak tahu banyak orang when they channeling the power, tengok macam the visually macam looks the same selalu macam keluar those white macam tali-tali putih lah, macam tali putih tu dia ni buat tali putih tu, dia tu buat tali putih tu, betul tak? So I'm thinking magic dia tak exciting sekadar tali putih kan. So sebab kau tak, kau ada berapa banyak apa what they call these guys, these channelers apa semua kan. So kononnya dia panggil dia orang from the White Tower, dia apa dah nama dia orang, dia kan, and then you have the hero from the heroic age apa benda, and you have all these like 99 heroes apa benda lah apa semua kan. So nama dia orang adalah Aes Sedai. The Aes Sedai kan. SED ya. I don't know, I feel that if they were not restricted by budget and reality, it's ironic saying budget when it's 10 million per episode lah, but still, if you did it like in animation, physics doesn't fucking matter, you know, things like that. And so when your premise is about energy, cosmic energy channeling kan, dalam animation, imagine you know, bukan nak kata lah, macam dalam arcade tu, there's a scene where Jinx lawan with, aku tak ingat pernah Mamat tu, duduk lawan dengan batang pipe tu. Dia lawan dengan batang pipe tu, but that scene tu macam tiba-tiba flashback, jadi ingat masa budak tu macam tembak ampin kan, tapi semuanya dengan pistol betul, and then the clock was stop ticking and everything happened in just a second. Tapi macam mind blowing gila that choreography tau. So itu just some guy lawan dengan batang pipe, yang perempuan tu pakai senapang. So imagine kalau macam the channeling of magic power is kan, if it was done in an animated shot of the quality of Arcane tu kan. So itulah again my reaksi satu ayat is should have been that. Sad but true. It should have just been mocap, animated short film.
Baru feel. Yeah. Dan 10 juta tu boleh digunakan really bagi aku ke apa ke. Amazon pun tak buat lagi animation baru. Yelah, animation dia buat yang The Boss, Diabolical semua. Ada. Kalau kau tengok Wheel of Time season 1, kalau kau tengok on Amazon Prime, kau boleh tekan pause and then setiap episod ada dia punya short film that explain about the Aes Sedai, the Chosen One and stuff like that. Yeah. Alright, soalan kedua adalah untuk Hady. Selepas musim pertama Wheel of Time yang agak hambar dan kita dah review berapa? 8 episod, 10 episod ke yang tak ikut source material most of the times. Apakah harapan anda untuk siri animasi prequel The Wheel of Time Origins yang bakal keluar bulan Ogos serta musim kedua The Wheel of Time nanti? Silakan Hady. Aku jujur kata aku dah tak ingat dah sebenarnya Wheel of Time ni. Dah format beli minder. Sebab dia keluar last year September kan. Lepas tu bila aku tengok video ni, aku tengok apa nama dia punya watak pertama dia. Renalto. Lepas tu Aes Sedai. Okay, baru bila dah sikit tu baru teringat balik semua benda. So macam even sebelum tengok Wheel of Time pun memang siapa-siapa yang pernah baca macam Nizam, macam Nick semua ni kata macam this is memang one of the best fantasy semua, memang boleh ganti Game of Thrones, boleh ganti Lord of the Ring lah apa benda kan. Then okay lah, aku rasa macam aku a bit positif lah dekat dengan series ni kan. Maybe series ni boleh betul-betul boleh lawan series fantasy yang lain. And Nick siap bagi lagi link YouTube untuk tengok lore tentang Wheel of Time apa semua, which is aku rasa ni lagi pening. Dia punya lore tu memang lagi pening pasal time, macam mana time ada apa first age, second age lah, apa benda lah kan. Sampai aku decide, aku rasa macam fuck this lah, aku tak nak lah tengok benda-benda ni. Kalau this series is good, aku sebagai casual audience yang zero knowledge, aku boleh suka dengan series ni. Maksudnya macam walaupun kita tak berapa fasih ataupun tak berapa faham tentang dia punya lore ke apa benda kan, as long as macam aku cakap tadi, the story is good enough for you as a casual audience. Tapi bila tengok the story tu pun tak good enough. Macam sebab kau buat series kan, bila kau buat series, macam mana series macam contoh Game of Thrones, macam mana series, even kalau The Witcher tu, even orang kata macam The Witcher tu tak berapa bagus, tapi bagi aku okay dengan The Witcher tu, okay lah, taklah macam Game of Thrones ke apa kan. So macam Wheel of Time ni, there's no sense of kau rasa macam teruja untuk menunggu the next episode. And then bila kau ada rasa teruja nak tengok dia punya sambungan pergi ke next episode tu, but they not give apa yang sepatutnya diorang bagi. Tapi kan, kau rasa dia tak best sebab premise dia tak best ke pasal adaptation dia tak best? Premise lah. Mostly premise lah. Mostly premise sebab bila dia kata satu dia dah menjanjikan macam 10 million per episode. So kita dah expect macam banyak 10 million ni kan. Sepatutnya kau boleh buat benda ni grand. Tapi bila kau tengok only certain part dia kau rasa grand, dan aku rasa maybe certain part tu saja yang betul-betul dia orang invest the budget. Contohnya macam establish shot ke apa semua kan. But bila dia masuk ke bahagian macam close up dia tengok detail dia between the peoples dekat kampung-kampung, dekat dalam bandar atau apa semua, kau tak dapat feel macam yang apa yang kau dapat bila kau tengok Lord of the Ring, macam kau tengok Game of Thrones, kau tak dapat feel tu tau. Kau tak transported to that world. Kau tak transported. Tak immersive. Sebab this is a fantasy. So bila fantasy, bila kau tengok macam contohnya first time kita tengok Shire is just a normal macam green landscape punya tempat dia. Tapi bila kau tengok, kau rasa macam aku macam nak duduk lah kat situ. Bila kau tidur kau rasa macam kau terbayang kau tengah baring dekat grass dekat Shire macam tu. But dalam Wheel of Time ni kau tak dapat, kau tak transport ke dalam dunia dia tu tau. So mainly bagi aku is the premise lah. Apa yang dijanjikan tu nampak grand. So pergi mana 10 million? Alasan dia COVID bro. Alasan dia pasal COVID, kita shoot dalam set, kita shoot kat luar. Alasan. So itulah aku bila aku rasa untuk musim kedua ni memang aku tak nak expect apa-apa langsung dah. Even aku pun tak excited untuk nak tahu apa yang diorang nak sambungkan dekat dalam dekat dalam second season. Sebab
even though the premise tu, okay, kadang-kadang the premise ni kita tahu benda tu boleh counter balik dengan good story, dengan orang kata the sense of conflict in the story, macam mana kau nak tahu how the character end up being there, being here, macam mana character ni punya conflict apa semua kan. But even the character pun kau tak feel attached. Aku sendiri, aku tak feel attached with the character. So macam mana aku nak rasa excited dengan cerita ni? All the characters macam Ren Altor ke siapa tu? Nainif protagonis dia ada main protagonis kau dia macam ada banyak watak-watak yang dia ada 13 forgotten ones, basically 13 orang that went over to the dark side from Iceland. Ya, macam Death Eaters macam Death Eaters, and then they are serving a Dark Lord macam Voldemort, same idea. Dan aku memang dah di-hype kan juga sebelum aku tengok series ni, macam ramai yang kata, ada member aku kata, oh Ren Altor macam watak yang betul-betul macam dorang, bila dorang explain tu macam badass gila kan. Tapi bila aku tengok macam, alah macam budak macam Ron Weasley pakai baju Uniqlo. Betul loh. Dia aku nampak some guys macam pakai baju moden tau, macam dia pakai jaket. Costuming dia hancur. Itulah Ren Altor. Aduh, so macam kadang-kadang bila rasa there's a lot of problems memang ada lah. Kalau tengok balik kita punya bedah masa tu pun memang banyak benda yang kita complain dengan pasal Wheel of Time ni. Dan kita give chance aku set bagi chance lagi memang maybe this is a starting story, macam cerita entry story, kita rasa macam perlu diperkenalkan dulu dengan watak-watak ni. But tu sepanjang 8 ke 9 episod tak ingat aku, sampai ke penghujung tu macam nothing, tak ada pula. So tu yang rasa kecewa tu. That's why final battle dia dalam last episode tu anti-climactic. Dia perempuan bertenaga. Aku tengok klip sebelum nampak macam kat Helm's Deep ada bro. Helm's Deep dikalahkan oleh 5 perempuan. Helm's Deep dijaga oleh 5 perempuan. Dia buat macam buat lightning storm lah sekali. Dalam buku bukan 5 perempuan yang menyelamatkan dunia. Ren Altor lelaki yang menyelamatkan dunia. Tapi pasal agenda kena buat 5 perempuan menyelamatkan dunia. Betul. And then okay, lagi satu yang buat aku rasa skeptical dengan season 2 sebab dia orang bagi tahu season 2 dia orang shoot memang betul-betul lepas season 1 tu dah wrap up. So aku rasa macam kadang-kadang macam studio mungkin time COVID lagi, and then kadang-kadang studios dia tengok dulu feedback season 1 macam mana kan. Dia tengok season 1 feedback macam mana, okay ada orang tak suka ni baru dia ubah. Tapi bila kau tak sempat nak tengok feedback, kau dah terus buat season 2, so maksudnya apa benda yang fans complainkan ni kau tak boleh nak fix lah. Kau akan continue buat macam mana yang kau rasa buat. Sekarang tak masuk lagi sial lah bro, dekat SDCC dia announce kita dah renew for season 3. Confident lah. Kau tengok macam The Boys kan, macam The Boys at least dia tunggu 4-5 episod baru dia cakap okay kita ada season 4. Dia tunggu feedback. The Boys tak payah tunggu. Sebenarnya The Boys tak patut tunggu tapi dia tunggu feedback. Ini apa yang fan concern kan, bila seorang multi-billionaire boleh beli korang punya IP, korang punya franchise suka-suka hati, dan dia boleh buat suka-suka hati kau punya franchise. Itu yang fan concern kan. Bezos is a big fan of the Wheel of Time. Sebab Bezos buat ni pasal dia nak menang Emmys. Dia tak puas hati HBO menang setiap tahun dengan Game of Thrones. So aku ada Amazon Prime, kenapa Amazon Prime tak menang apa-apa? Beli semua Fantasi, beli Lord of the Rings, beli Wheel of Time. Betul sial. Jeff Bezos ni sebenarnya Lex Luthor. Sekarang kalau dah pasal dia dah beli Chris Pratt dah. Kalau pasal ada 2 projek Chris Pratt dekat Amazon Prime. Chris Pratt kemai puji lagi Jeff Bezos. Emas boss. Confirm lah. Aduh, itulah. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini adalah untuk Duan ya. Duan, apakah pendapat anda tentang Jeff Bezos ataupun Lex Luthor yang hanya memberi siri Wheel of Time ni bajet sebanyak 10 juta je seepisod, kalau nak dibandingkan dengan anak emas Amazon Prime Video iaitu Lord of the Rings yang mempunyai bajet 60 juta untuk setiap episod. The highest budget ever in Hollywood for a TV series ya. Silakan. 10 juta untuk the whole season? Tak, 10 juta untuk satu season. Satu episod. So basically dia ada 8 episod ke 10 episod, so about 100 million lah. Tapi Lord of the Rings
Ada 10 episod, 600 juta. Every episode is 60 million. Tapi okey lah sebab Wheel of Time kan macam aku tak tahulah kalau nak bandingkan dengan fan Lord of the Ring, ramai lagi fan Lord of the Ring lah kan. So Wheel of Time ni dengan bajet macam tu aku rasa okey lah kot, berpada lah. Sebab lagi pun kau nak kalau fahaman aku lah kan, kalau Final Fantasy ni bajet dia banyak akan habis maybe separuh ataupun kurang daripada separuh akan habis banyak kat VFX kan, dekat CGI apa semua kan. So aku tak tahu Wheel of Time punya lore ke apa ke, dia punya creature macam mana. Tapi kalau tak silap aku macam tak se-heavy, tak sebanyak Lord of the Ring lah. Sebab kalau tak silap aku Wheel of Time ni pernah ada movie Golden Compass kan. Oh tak. Itu siri fantasy lain bro. Golden Compass tu siri fantasy lain. Boleh ni? Oh kan Yes, sama. lain. Ya. So kalau tu kemungkinan Dia macam ni lah. Lex Luthor beli Marvel, lepas tu dia beli Image. Tapi MCU dia bagi 60 juta. Untuk cerita Spawn ke cerita Savage Dragon, kau ambil 10 juta je. So macam Savage Dragon dengan Spawn kot. Kau bagi 10 juta. Tapi kira fair lah. Sebabnya kalau kau as a businessman, mesti aku akan spend your wealth dekat siri yang boleh bagi kau keuntungan balik kan. Kalau macam siri yang apa macam business gitu lah. Biasa dia takkan dia nak spend banyak membazir kan. So dia tahu yang kalau dia spend banyak mana pun dia punya balik modal apa untung tak mungkin dapatkan banyak macam tu. So as a business punya mindset, dia akan spend enough amount lah. Kalau banyak ni dia expect akan dapat banyak ni. Dia tak boleh lah dia tahu benda ni tak boleh pergi jauh, tapi dia nak bazirkan duit dia, rugilah dia. Kira dia bodohnya businessman lah. So sebabkan dia otak bisnes, dia tahu Lord of the Ring memang fair ramai. So dia invest lah banyak. Dia buat betul-betul lah. Kiranya dia mengharapkan production tu buat betul-betul lah. So yang dia harapkan lah. So bagi aku fair lah, fair amount lah. Wheel of Time. Tapi Wheel of Time ni kira yang Golden Compass tu apa benda ya? Ada satu scene yang tu Daniel Craig berlakon kan. Ya. Tu dark material lah, series. His Dark Material lah. His Dark Materials. Nah, siri novel tu adalah His Dark Materials ya. Daripada aku antara dua tu. Oh, so maknanya yang Dark Material tu yang ada Daphne King berlakon yes, Daphne King ialah versi HBO yang baru, HBO BBC America. Ya. So Wheel of Time ni dia ada franchise lah kan? Ya, ni franchise lain. Dia macam kau compare Spawn dengan Wildcats. It's two different things. Ya. So aku memang tak familiar soal Wheel of Time sebab aku tersilap dengan Dark Material tu. Okay, yes. It's alright. By the way, kalau korang sedih dengan filem-filem His Dark Materials yang tak menjadi tu, korang patut tonton versi BBC Amerika dan HBO. It's way better, cuma I just not feeling Christian theology in my fantasy. Macam tu lah. Alright, so kita ada satu komen untuk segmen ini. Meh bertanya, Wheel of Time cerita fantasy apa ya? Ia sama dengan Lord of the Rings ke? Dia basically Lord of the Rings adalah siri novel oleh penulis J.R.R. Tolkien yang keluar pada tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua 1950-an macam tu. It became popular in the 60s and the 70s. Eventually Ralph Bakshi wanted to make it into animation in the 80s, tak menjadi. And then akhirnya Peter Jackson datang pada tahun 2000 to make it big with the trilogy films. Manakala Wheel of Time pula just one question berkaitan dengan ni. Kalau talk about the difference between LOTR dengan Wheel of Time ni kan, correct me if I'm wrong, tapi it seems like Wheel of Time ni macam tak ada creatures Ada tapi sekejap ada future books ada, dalam future seasons akan ada yang dekat river, dekat kampung tu. Dekat river tu macam Kraken tu kan, something like that. Tak yang dekat yang macam orcs tu. Yang macam orcs tu. Ya. Ada Minotaur lah, apa benda lah. Ada. Sekejap kan. Sebab macam aku cakap lah, aku ni again macam aku memang creature feature punya fan kan. Lagi-lagi pula fantasy kan. So macam the few bits aku tengok Wheel of Time ni macam semua macam tu orang dengan baju-baju Uniqlo dia orang kan. Yang kau cakap macam Helm's Deep tu ialah manusia at the north fighting the oncoming orcish threat. Tapi dikalahkan oleh 5 wanita magic. Oh. Sedangkan that was the
turning point for Ran Altor tapping into his power for the first time to save humanity in a sense. They stole his moment. They stole his moment and gave it to fucking 5 fucking women, man. Anyway, Wheel of Time adalah siri novel daripada tahun 1990 yang ditulis oleh Robert Jordan. Ada 15 novel in total. Basically, Robert Jordan ni dia terkesan oleh J.R.R. Tolkien punya penulisan and decided that he wanted to make a modern version of that dengan magic system that actually makes sense. Pasal dalam J.R.R. Tolkien, bila kau buat magic tu, dia tak cakap kau perlukan berapa banyak magic, kuasa, macam tak, fokus. So datang di mana ke apa. Dalam dunia fantasy, he was popular back in 1990-an for actually building the magical system until to the point that dia jadi logic and it makes sense. And dia adalah seorang feminis even back in 1990. Dalam dunia dia 4,000 tahun into that future, hanya perempuan boleh buat magic, laki semua dah tak laki boleh. jadi mering. Mana pool, pasal mana pool tu telah dirosakkan oleh Sauron dia, macam tu lah. The Dark One. Ya, 6 tahun kemudian 1996, satu gemuk yang bernama George R.R. Martin membuatkan siri fantasy yang lebih berjaya, Game of Thrones, kerana he based it on British ataupun English history. So dalam dunia Game of Thrones, siapa-siapa boleh mati. Betul. Watak yang kau suka tu lah yang dia akan bunuh. So sebab tu in the end George R.R. Martin lebih popular di kalangan mainstream. Kalau kau tengok sekarang pun Game of Thrones yang paling popular. Lord of the Rings orang dah 22 tahun lepas ke filem ni. But it's coming back. Dan Wheel of Time rupanya macam anak saudara yang semua orang lupakan. Anak tiri yang dilupakan, unfortunately, dalam dunia fantasy. But if you went back to the 90s, Robert Jordan's Wheel of Time was selling more than Game of Thrones daripada George R.R. Martin. Semoga terjawab soalan kau. Semua ni dunia fantasy, semua ni ada monster, semua ni ada magic, ada knights and stuff like that. Macam itulah. Alright, soalan seterusnya adalah soalan terakhir untuk segmen ini, menyimpang. Apakah opinion anda dari Gurawan 5G yang baru-baru ni diwawancara dekat HCC? Do you talk about Phase X? I happy with that. Maybe that is X-Men for Phase 10. Yes. Well, at the end of the day, ini adalah Mamat yang currently tengah juggling 27 ke 36 projek every day. Imagine kau ada 36 meeting setiap hari. So, more power to 5G. Nanti-nantilah, aku rasa X-Men is coming in Phase 6. Don't worry about it. It's one of his 27 atau 36 projek yang dia tengah meeting hari-hari. So don't worry. I have a feeling D23 nanti that's gonna be on the plate. Aku rasa lah. Sebab X-Men sekarang kalau tengok dia orang punya future projects, dua yang betul-betul besar selain daripada Avengers lah, Fantastic Four dengan X-Men, itu IP yang dah memang well known. So aku rasa dua-dua macam Fantastic Four pun dia baru announce date. Dia tak announce cast apa semua. Tapi September ke Oktober ni dah nak start shooting lah. Next year dah nak start shooting. So maksudnya cast sudah ada dah. Dia tak announce lagi je. So aku rasa dua-dua ni, X-Men dengan Fantastic Four ni, maybe diorang akan heavily announce dekat dalam D23 nanti. Dengan Deadpool sekali. Nantikan September 9 hingga 11 di mana BuzzPop bakal membuatkan liputan untuk Expo D23. So sama-sama kita nantikan. Kalau nak bincang lagi tentang Marvel, join us tomorrow, hari Selasa kita akan bincangkan tentang projek-projek Marvel animasi, dan hari Rabu kita akan bincangkan tentang projek-projek live action daripada DCEU, Marvel dan juga John Wick. So sama-sama kita nantikan. I guess that's all. Kita akan ke trailer menarik kita yang keempat. Yes. So ini memang dinanti-nantikan oleh Duan ya. Duan memang dah tak sabar nak tengok. Duan tadi dah muak lah. Benda yang lain-lain ni. Lord of the Rings. Bila dah Lord of the Rings? Aduh. Alright. Okay, let's go. Tiba-tiba tak ada play right ni. Nampak sekali je. Nampak sekali je dia buat. Mana kita ni best. We thought the war at last was ended. Oh, ni yang The War of the Stones dengan lawan Morgoth ke? Today, our days of peace begin. Ada pokok nampak ada the same streaming service tau. Prime video ni. Inilah 60 juta ya. Ini 60 juta. Ni anak emas. Lawa walaupun dalam studio pun aku selawa.
tu Diorang shooting ni dekat New Zealand on site. confirm lah. Dia dah jadi tradisi dah besok kat New Zealand. Kita lewat tempat lain lah. Itu batu yang kalau dia pakai dalam Lord of the Rings kan? Ni pokok yang dekat ni kan? Minas Tirith. Bukan Minas Tirith. Eminem. Itu dia Eminem. Eminem ni Shady. Imonem. Slim Sauron. He has no one name, but many. Introduce apa nama Sauron cepat sangat lah. Kan nak buat rahsia. Awak betul bagi nama Sauron. Apa tadi? Awal gila. Kan nak simpan-simpan. Versi manusia bro. Belum yang Sauron yang kita kenal sebagai mata api. Tu siapa tu? Sauron kan? Tak tahu. So dia Benda ada sebab sial. If the evil Benda rising is main left berapi. unchecked, it will take us all. Find the light, and the shadow will not find you. Kau shoot. Survive this. Fight with me. Each of us must decide who we shall be. Tak awak. Tengok lah. Tu yang tak ada dalam Lord of the Rings tu. Sea creature. Dia tak mermaid. Dwarven Kingdom dia. Tak ya. Dia punya shot slow-mo memang betul dalam macam filem tu. Itu dia. Imonem guys. Mom spaghetti. Untuk sayang kat wayang. Dia cakap macam Voldemort siang suara dia. Betul power. The Rings of Power. Terbaiklah. Ini baru betul. Alright, dalam segmen ni aku ada 3 soalan, satu untuk setiap panelis. Soalan pertama adalah untuk Duan. Soalan pertama adalah untuk Hady. Apakah reaksi satu ayat anda untuk produksi 60 juta satu episod ni? Silakan. Okay. Dua-dua trailer Ring of Power dengan House of the Dragon memang kita pernah tengok, kita pernah bincang juga yang sebelum ni. Tapi yang sebelumnya aku katakan aku lebih excited dengan Rings of Power instead of House of the Dragon kan. Tapi untuk trailer dua-dua dalam bincang ni, aku lebih tertarik dengan House of the Dragon daripada Rings of Power ni. Sebab apa? Yang first tu, yang waktu trailer official sebelum ni, Ring of Power, aku tertarik gila dengan dia punya cinematic apa semua tau. Tapi bila dalam ni, dia tunjuk pula Sauron macam tu, dia tunjuk pula ada something lah, aku rasa macam a bit weird lah kan, dia punya watak-watak dalam ni. So aku rasa macam macam terhold back balik untuk rasa excited nak tengok cerita ni pula. Cerita tau. Dia berbolak balik lah rasa. Yang awal masa official trailer sebelum ni dah rasa macam gila lah kan. Memang dia punya scenery dia tu memang mantap lah. Even dalam ni pun sebenarnya scenery dia memang nampak mantap. But kau tengok karakter-karakter tu, dan lepas tu bila kau tahu pula yang Imonem tu Sauron. Kalau kau tengok Lord of the Ring, Lord of the Ring, Sauron tak ada langsung. Tak jadi main pun. Dia main antagonist, tapi kau tak nampak. Kau nampak dia dekat dalam monolog je. Itu je. Dia memang betul-betul full figure dia. Just mistik je. Lepas tu sepanjang 3 filem kau nampak dia as a mata tu je. Tapi macam mana kau boleh feel dia as a main villain? Inilah story macam ni dia jadi mata tu bro. Tahulah. Itulah. Imo lu, lepas tu dia jadi mata. Imo bro. Tapi kenapa Imo? Kenapa Imo? Tak tahulah, this one ni macam orang kata nampak daripada luaran kan. Daripada bila kita tengok betul-betul, maybe pelakon tu boleh, the character tu boleh bagi some kind of orang kata apa, feeling main villain yang ada karisma ke apa. Sebab from apa yang aku tahu daripada Lord of the Rings, Sauron yang bagi kan cincin-cincin ni semua, the 3 cincin dekat ni. So macam
it's too early lah to judge from the trailer. Nampak daripada di sini aku tak nampak lagi vibe the Sauron punya karakter tu sebagai Sauron. So macam aku tak tahu apa dia nak apa yang dia nak sampai kat siri sebenarnya. Satu mula kita nampak macam fantasy. Tapi lepas tu tiba-tiba dekat hujung-hujung dia tunjuk macam ada vibe horror story pula bila elf tu macam kena tarik ke dalam hutan kan. Sebab dalam Lord of the Ring dia tak berapa tekankan sangat on the horror part ke apa benda ke, memang dia lebih fokus kepada fantasy. So macam ni maybe dia nak diversifykan dia punya genre tu lah. Dia nak Kau tak tahu ni ada apa yang ada? Vibe horror tu ada masa mana dalam Hobbit tengah Moria. masa dia tengah lari tu dia kena kejar dengan Nadzru naik kuda. Lepas tu dia ditarik tu vibe horror. Ya, tapi dia tak terlalu fokuskan sangat pasal benda tu. Kita akan rasa ada rasa fantasy lagi. Tapi yang ini apa benda macam kau macam terlalu orang kata apa nak tunjuk apa dia sebenarnya. Lepas tu yang hujung-hujung tu suddenly tiba-tiba macam dia hembus-hembus daun tu apa benda-benda tu macam terlalu banyak. So aku rasa macam itu adalah dia tengah melahirkan Balrog yang kau akan nampak. Dalam trilogi benda-benda tu kita tak tahu lah. So patutnya macam trailer tu dia stop dekat yang sebelum ni je. Sebelum tu aku dah hook dah sebenarnya. Tapi bila dia tunjuk lebih lagi, dia punya excited tu dah kurang dah. Sepatutnya dia stop dekat yang trailer sebelum ni je. Kau turun padang ke San Diego takkan kau tak bawa apa-apa. Kau kena ada tunjuk something. 7,000 orang nak tengok something bro. Nanti kena bambu atas stage. Kau nak pancing. Dan lepas tu itu satulah kan. Dia macam aku cakap bila kita tengok Dungeon of Dragons, kita tengok House of the Dragon apa semua tu. Walaupun macam kita tak berapa yakin dengan the story ke apa benda ke, tapi kita tengok daripada luaran kita kenal all the actors apa semua. But for this one, actors tu aku tak kenal sangat. So macam memang dia totally betul-betul nak fokuskan kepada story dengan fantasy yang dia nak sampaikan lah. So benda-benda macam tu, so bila kau tanya aku on the trailer part, ada benda yang aku tertarik, ada benda yang aku tak berapa tertarik sangat. Tapi kita cuma boleh judge bila cerita ni dah betul-betul keluar. But hopefully memang macam aku cakap lah, dia punya expectation memang tinggi sebab kita nak bandingkan cerita ni dengan apa yang kita pernah tengok Lord of the Ring apa semua benda kan. So this is Lord of the Ring punya franchise. Of course lah, expectation memang tinggi gila-gila. So aku tak tahu lah kalau cerita ni sampah tiba-tiba Duan nak backup juga, aku tak tahu lah macam mana nak backup cerita ni. Betul. Nanti kita akan ada team backup macam mana kau backup Mak Kilau dengan setiap hari Selasa. And then team Lord of the Rings setiap hari Rabu. So dia orang akan gaduh hari Selasa hari Rabu. Debat perdana bulan September nanti. Memang Selasa Rabu ialah fantasy days lah. Alright. Dan hari Khamis MCU balik. Macam itulah. Alright, so sebelum aku tanya soalan kedua, kita ada soalan daripada penonton. Ismail bertanya, yang Eminem tu Sauron ke? Yes, yang Eminem tu, yang macam emo gila tu, tu adalah Sauron versi manusia. Ya. Sebelum dia jadi Sauron yang kita kenal. Sebelum dia menjadi Sauron yang emo, yang mata tu. Betul lah. Alright, jadi soalan kedua untuk segmen adalah untuk Duan ya. Apakah pendapat anda tentang pergolakan di antara pelbagai factions ketika the second age of Middle Earth yang kita nampak dalam trailer ni? Kita ada elves, ada dwarves, ada hobbits yang bernama Harfoot sampai kulit hitam pun ada, dan juga humans yang daripada kepulauan Numenor. So kita nampak dia punya pergolakan tu lebih jelas dalam trailer ni. So apakah pendapat kau sebagai kaki LOTR nombor 1 di BuzzPopTV? Silakan. Pergolakan tu memang kena ada lah. Kau tak kena dapat satu cerita yang best lah. Kalau macam cerita tu aman je, tak payah jadi cerita lah kan. So kau kena ada pergolakan yang sangat kritikal lah. Maknanya memang semua tak percaya masing-masing. So bila ada pergolakan tu baru buat cerita tu moving, baru cerita tu berjalan cantik. So kita nak tengok macam mana pergolakan tu, macam mana diorang outcome pergolakan tu. So memang kena ada. Cuma aku rasa nanti aku rasa macam dekat sini lah apabila aku rasa lah, aku tak sure tapi dekat sini lah kau akan nampak sejarahnya macam mana Dwarf dengan Elf gaduh. Macam dia tak suka sama masing-masing masa. Kalau Dwarf dengan Elf dia tak nak tolong, Elf dengan Dwarf pun tak tolong. Aku rasa kat sini mungkin lah kita akan tahu macam mana sejarah diorang start bergaduh. Mungkin sebelum ni diorang pergi berperang sama-sama semua kan, side by side. Sudah lama tu mungkin sebab ada pergolakan ni diorang salah faham pendapat lain-lain. Kat situlah diorang punya tu pergolakan tu datang, batu berbalah, lepas tu adakan benci sama sendiri sampailah
ke generasi Lord of the Ring tu. Masa tu baru ada orang bersatu balik, barulah macam Ghibli cakap, I never imagine we fight side by side with elf, how about side by side with a friend, macam tu kan. Sebenarnya benda ni dah lama lalu kat sini, mungkin kita nampak lah. So kalau kita tengok visually memang perfect lah, memang cantik lah, macam filem Lord of the Ring. Sebab bajet pun paling tinggi kan. Cuma tu lah, para pelakon tu memang boleh katakan tak kenal, seorang pun tak kenal. Tapi kalau ikutkan masa Lord of the Ring dulu pun, ikutkan semua pelakon pun kita tak kenal juga. Macam Orlando Bloom, masih diorang pelakon yang biasa-biasa lah. Diorang ada pelakon tapi diorang bukan A-lister tau masa Lord of the Ring dulu. Orang hanya yang pelakon yang middle class, macam apa nama Elijah Wood, apa semua tu, yang Hobbit tu, siapa semua tu. Sampai sekarang pun diorang tak dapat besar. Semua pelakon kanak-kanak bro. Sean Astin, semua tu pelakon kanak-kanak. Ian McKellen tentu pun orang tak kenal. Sebabkan pelakon Gandalf baru dia jadi A-lister. Masa tu semua pelakon biasa-biasa. So dekat sini mungkin dia nak buat balik macam dulu. Diorang fokus dekat dia maybe 2 audition, dia akan bagi siapa yang betul boleh berlakon. So dekat situ kita akan nampak dekat situ baru mungkin harap-harap dia dapat bawa watak yang bagus lah. Aku risau juga sebab bila aku tak ada A-lister ni, macam aku nak tarik orang susah juga kan. Tapi itulah, kalau selalunya cerita yang bagus pun macam tu juga, kau tak perlu tarik pelakon mahal sebab kau dah ambil bajet kat tempat lain. So pelakon ni kau ambil betul-betul berbakat, audition, dia boleh bawa watak yang kau nak, boleh menjiwai, so berlakon. So harap okey lah. So kata kalau cerita ni tak best, tak seperti apa expectation, sampah macam mana pun, aku akan jadi macam Hady, akan jadi muka tebal, akan berkata kita mampu. Macam tu lah. Tebal muka. Macam tu lah. Yeah. Macai. Aku tak tahu boleh cakap tu. Fandom sejati, bagus. Fandom sejati macam tu lah. Alright, soalan terakhir untuk segmen ni adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang Easter eggs di penghujung trailer ini yang mendedahkan Sauron versi manusia bagaikan Eminem ataupun Eminem serta kelahiran Balrog in the Mines of Moria bila dia hembus api tu macam. So silakan. Those are iconic Sauron dengan Balrog pada aku was very iconic in the Lord of the Rings trilogy. Betul. So again, aku suka reaction trailer saya ni sebab itulah, again, I'm a fan of creature features kan. So Balrog tu tak payah cerita lah, memang ikonik lah. Aku ingat lepas that first Lord of the Rings tu tengok kat wayang, balik tu tidak aku realise aku suka melukis tau. So lepas tu then aku realise banyak macam characters and creatures yang aku design lepas tu ada elemen-elemen macam Balrog sikit. Bukan sengaja buat tapi memang dah macam ter-influence kan. Sebab tengok dengan dia punya setup, dia punya setting, the design of the creature itself, macam mana macam dia bukan terus muncul kan. Dia pun macam tengah kena kejar kan dalam darkness tu. Tapi macam merah kan, ada cahaya datang. So and it's macam fucked up in a way sebab you're in a place of darkness but you feel the light. Kenapa? tu bila Balrog tu muncul, took out one of the stronger members of the party tu kan, Gandalf. So memang lepas balik dia wayang tu memang terkesan. That is a creature feature tau. That's how you do it. And so obviously excited to see the Balrog again in what is dia punya prequel story lah essentially. But on Eminem tu, I hope once kita tengok dia bergerak, dia bercakap, dia punya mannerisms, it would be better hopefully. Cuma sekarang ni actually it's not just the Eminem. I'm also not a fan of ada that elf guy yang berambut kerukat tu juga. So I'm not a fan of having this modern hairstyles in this, you know what is supposed to be a primordial fantasy setting. And kau ada rambut yang kalau kau pergi kedai mamak, bos, number 5 pen kan. So, zaman dulu mana boleh buat dengan gunting sia? Mana boleh buat dengan gunting? Bukan gunting. Mana ada shaver.
I know it's a small thing lah in the grand scheme of things kan. Tapi macam I just thought, the funny thing is you even have a case study. Sebab kalau aku dulu main game of Lord of the Rings, is it Shadow of Mordor kot? Tak silap PS2 aku. lah. PS3 ke PS2? Aku tak ingat. PS3 kot. Maybe PS3, aku tak ingat. Lepas tu aku main game tu, dia actually dah ada dah, dia tunjuk the tak silap aku lah, forgot, dia ada 2 game tau, one of those lah. Dia tunjuk Sauron masa dia punya human form. Actually to be fair, yang Imonem ni nampak lah muka macam menacing sikit lah benda semua, tapi dalam game tu pun sama, tapi he had this like a long frail white hair tau. So in the setting of ancient fantasy punya show ni, aku rasa that was a better look for the guy. Just personal thing. I'm not fan of this modern crew cuts in this kind of ancient fantasy setting lah. But I will say another thing yang again, this is still very early to judge lah. Tapi sebenarnya macam Hady cakap lah, I actually love the first trailer where it's just nampak macam meteor tu turun kan, and then everyone's like, what the fuck is going on kan, macam the kan daripada elves and the proto hobbits lah semua pun tengok apa benda nak turun tu, and you know like some shit is coming kan. So that was quite macam intriguing, because again just like Sauron juga, it's the mystique of the thing tau. It's macam the T-Rex and Jurassic World jugalah, dia macam tak banyak screen time kan, bila dia muncul like bam man. So on top of that, ni pun maybe salah expectations aku lah kot, sebab I was under the assumption, as we mentioned tadi juga, Sauron ni part of his big mystique is that he's always macam unseen tau. The unseen threat, macam bayangkan benda tu kau tak nampak, yeah, everyone in the lore, in your world building, in the universe takut nak mampus kan dia. So your imagination runs wild tau. Macam dia ni memang sangat scary kan. So I thought how dia nak capture that vibe balik in the Rings of Power punya series is by dia macam orang kata, it's one of those shows macam whodunit punya shows tau, macam detektif Kindaichi macam tu kan. So macam sebenarnya siapa Sauron ni? Macam trailer, is it this macam budak yang do you know Sauron dia tarik tangan, or is it like macam you know that elf yang nampak macam watak utama tu, or is it some dude macam comic relief masa kau tengah perang ke apa, suddenly one of these dudes, one of these normal guys at the end of the episode is macam revealed to be Sauron. So macam you still get to keep that mystique, it leaves you guessing towards the entire series, and the reveal macam lagi impactful. So even if it's not like that pun, I just wish they didn't reveal that in the trailers so early. Macam anyway, kalau kau nak misteri, kau patut tengok Wheel of Time. Siapakah The Chosen One? Sampai episod ke-7 baru kau tahu lah, rupanya Ran Altor yang rambut merah ni macam Ron Weasley. But throughout the first 6 episodes tu, siapakah The Chosen One? Macam tu kan, ada misteri. Macam to me lah. Tapi sebenarnya Munif. Tapi sebenarnya benda ni pun kita dah bincang masa first trailer. Memang kita expect, macam mana kau cakap, kita memang expect, oh ni mesti Sauron ni dia tak reveal siapa, so kita akan berteka-teki. Tapi rupanya dekat last kali episod akan ada plot twist. Oh dia ni Sauron rupanya, dia macam manipulatif kan. Tapi bila buat trailer dia siap bagi tahu nama Sauron macam spoiler lah. Dah lama dah tahu. Yalah, macam awal sangat. Patut tak tunjuk kat trailer tu je. Dia macam mana tau? Aku faham lah. Dia macam mana tau? Dia contoh terbaik dia macam ni. The movie itself aku suka, but trailer 3 Godzilla vs Kong, dia tunjuk mecha Godzilla tu. Macam apa ni? Dia ni lah, aku rasa salah satu reason kenapa dia drop name Sauron tu, sebab nak tarik casual audience. Tengoklah ni LOKI punya cerita, tengoklah gitu. So macam dia tak, macam no, kata aku tak tahu if this a panic reaction sebab dia tengok macam ramai duk criticize dekat every social media post, orang duk mengamuk. Tapi tu bagi aku, orang duk mengamuk tu is because of the casting dengan the macam dia takut ada that woke agenda apa semua. But people know it's a Lord of the Rings show. In fact yang duk kutuk-kutuk tu, mereka semua mesti tengok juga. It's a highly anticipated lah. So you should have more confidence in not showing your trump card so early tau. Kan macam
macam potong. Actually aku tengok trailer, aku tak expect langsung macam Sauron seketun. Macam what the Tiba-tiba dia orang. dia tunjuk, tak payahlah tunjuk kan. So macam tu macam Duan cakap lah, I thought it's gonna be a whodunit kan, siapa-siapa. So bila tengok the show, ada budak ni tolong ambil air, tolong kita Galadriel minum masa tengah perang ke apa. Tiba macam budak ni kenapa ada scene budak ni kan. Entah-entah ada fikir siapa kan. So bila macam dia dah reveal, again aku cakap, I'm not saying the series will be bad because of this. It might blow us away still, and I am looking forward to the series, but this was a bit unnecessary lah, since aku ditanya pasal part Sauron kan. So a bit unnecessary, and I don't like his visuals of some of the hair from the cast lah. So itulah. Betul. Terlalu moden potongan rambut ni. Macam baru pergi mamak barber. Pergi Joe's barber ke apa. Itu macam memang antara orang kata benda-benda awal yang fan Lord of the Ring bengang tau. Even macam masa dia tunjuk satu still yang F waktu perang tu, yang rambut blonde kan, rambut pendek, itu satu still tu pun sebenarnya macam ramai fan Lord of the Ring. Tapi macam pasal ni, kalau bagi aku tak ada masalah sangat dengan benda tu, sebab macam cakap pasal rambut dalam tu, aku setuju dengan Bang Munif, sebab kalau tengok dalam 3 movie LOTR, rambut Aragorn serambut teruk kot. Betul. Walaupun dia antara main karakter, Legolas saja rambut cantik. Sebab dia F memang rambut cantik. Aku paling tak tahan tu dalam The Hobbit, boleh pula dia buat joke dwarf tu tengah makan-makan, sekali tengok awet elf kan. Toleh lah kan lelaki. Bodoh lah. Joke macam tu tiba-tiba dia masuk kan. Celaka lah. Sebab tahu ke yang aku pernah komen masa kita bedah first tu, kalau kau ingat, ada orang dekat internet dia tulis kan ada scene kan sekarang ni Galadriel somehow jadi macam Xena warrior princess. Dia duk turun kepala berlumpur, berdarah lah apa semua kan. So macam dia kata Gimli takkan minta seutas pun rambut kau kalau original lah. Dia takkan minta. Macam buruk. Kau simpan lah rambut kau, celaka. Sebab dia orang elf, maksudnya of course lah kau tak boleh treat dia orang macam human lah kiranya. Kadang-kadang cerita-cerita sini bukan setakat woke je, tapi macam kita tahu ada cerita macam dia orang nak masukkan sedikit realism supaya penonton boleh relate kan. Tapi this is a fantasy, so kau tak payah nak masukkan sangat realism tu dalam fantasy ni. Macam dia nak tunjuk macam Galadriel pun ada stake dia juga. So ada tunjuk macam berlumpur lah apalah, korang nak bagi macam character death kan. Tapi kita tahu F memang macam mana pun memang diorang cantik. Dia berseri-seri Fantasy kan. Betul. Kalau kau tengok masa Lord of the Ring, masa Gimli lawan apa tengah perang, kau tengok Legolas bersih je pakaian dia. Handsome. Potong sikit pun. Rambut bersih tak kotor. Sebab apa? Sebab dia kan. Sebab satu lagi yang logiknya F ni, kan Legolas kan dia banyak main bow and arrow kan. So tak sempat, musuh nak sampai kata dia dah panah pada jauh. So dia tak sempat nak betul lah. So logik. Pada dekat tu dia betul-betul dia laju sebab tu kan dia nampak bersih, suci murni kan. Sama dengan F lain semua, perempuan dia pun semua bersih suci murni. Itulah faham dia cakap Galadriel patutnya bersih suci murni, tiba kotor-kotor kan. Tu mungkin kalau Galadriel adalah lawan dengan magic. The few that kita tengok Galadriel from the Hobbit and even the LOTR series, she is a powerful character, but not barbarian powerful character. Bukan swords but sorcery. Kan. So macam tak tahu. Again like I said. Tapi kalau dalam buku ke apa ke, dia tak ada, belum ada lagi cerita berkenaan Galadriel is a warrior F ke apa kan. Yang ni diorang tokoh tambah. Amazon dan Jeff Bezos tokoh tambah. She is a stoic, magical, beautiful, scary person. Itu yang unik pasal dia. Kalau kau ingat in the original series kan, aku ingat masa tengok dia ni macam cantik, berseri-seri. Tapi kenapa scene dia macam asa takut lagi-lagi dia masa dia macam jadi wang kejap kan, macam jadi takut gila. Padahal orang kan macam angel kan, tapi itu that is how Galadriel scary dia macam tu. Bukan scary duk macam Michelle Rodriguez pergi duk ayun pedang kat orang. Imagine bro, daripada sorceress kau jadi barbarian. Apa dia pergi tetap lah. Tapi tu like I said lah, macam since kita bedah trailer kan, so we can only comment on the trailer lah, but
I think it'll be at the very least entertaining. It has to be, you know? So, but I'm looking forward to the series. But yeah lah, some creative decisions I don't agree with, especially the hair and the depiction of this like dirty elves. Okay, so nanti Ring of Power ni dia akan keluar lepas House of the Dragon dah sampai ke 3 episod. Yes, Damn. kita akan dapat House of the Dragon 3 episod dulu, lepas tu baru Ring of Power akan drop 3 episod on one Friday macam itulah. Head to head, weh. Yes, Hari Jumaat Fantasi. dengan hari Ahad. Wow. Ya. Fantasi So week. memang busy lah, memang busy. September nanti kita hari Selasa akan bincang House of the Dragon pasal episod keluar setiap hari Isnin. And then Lord of the Rings kita akan bincang hari Rabu pasal dia keluar setiap hari Jumaat. So kita tunggu seminggu. Oh, dan diorang punya finale minggu yang sama. Yes. Dia timing dia cantik. There's And no then, way memang this will not get compared. No, there's no way this will not get compared. Tak boleh compare. Mesti And kena then at the same compare. time, Mesti setiap hari kena. Khamis kita akan tengok komedi MCU iaitu She-Hulk. So September is very tight lah. Very tight. Dengan awesome. Endor lagi? Endor saya endahkan. Endor diendah. Endor macam entahlah. Endor lagi. Entahlah. Bad Batch lagi. Malas nak cover. September. Itulah. Alright, so kita ada 5 komen menarik. Pertama, Hairul bertanya ya. Aku rasa soalan ni dah 5 kali aku jawab kot. Tapi Yeah. MCU dan DC bila bang? Bila? Okay guys, so kalau korang berminat, join us hari Selasa di mana kita akan bincangkan tentang Marvel Animation, dan hari Rabu kita akan bincangkan tentang DCEU, MCU dan juga John Wick 4. So sama-sama kita nantikan. Ya, aku harap lepas ni ada orang tanya soalan sama, aku akan tunjuk jawapan benda yang sama macam tu. Alright, seterusnya Muhammad Yasir bertanya, Eminem ni ataupun Imonem ni daripada klan apa? So basically Sauron ni bukan manusia ya, walaupun dia ambil bentuk manusia. Sauron is absolutely not human nor mortal, nor is he limited like a wizard. He is a fully flesh Maya. Dalam dunia Lord of the Rings, Maya ni adalah macam dewa lah, taking advantage of every bit of power he can master. So like all Maiar and Valar, Sauron is immortal and cannot actually be killed. So dalam the second age of Middle Earth ni, di mana siri ni bermula, dia baru saja menghadapi kegagalan terbesar dalam hidup dia bila Dark Lord Morgoth, dia punya master, dikalahkan oleh coalition dwarf, elves dan humans. So in the first age there was the War of the Stones. The War of the Stones tu Morgoth nak cari 2-3 stones macam Thanos untuk jadi all powerful, tapi Morgoth telah dikalahkan. So Sauron, anak didik dia sekarang tengah nak buat rings pula. Dia dah belajar, kita tak payah stone, kita buat rings je. So dengan rings ni lah kita akan menghambakan the dwarves, the elves, the humans, dan dia berjaya eventually. Because that's where kita mula-mula start tengok Lord of the Rings. Bila dia dah berjaya beribu-ribu tahun control the elves, the dwarves, the humans, sampai kerajaan-kerajaan diorang hancur. So tapi kalau seperti yang kau explainkan ni, aku rasa kan Sauron ni dia selain daripada dia jahat sebelum dia jadi totally jahat kan. So dia akan jadi lebih macam cunning tau. Sebab apa? Macam mana kau nak dia baru kalah perang. Dah tak ada resources. So macam mana dia nak naik balik kuasa? Nak balik so slow kan. Lepas tu macam mana dia nak kena tipu human, dwarf dengan elf untuk pakai cincin tu. So dia kena dia kena baik dengan 3 bangsa ni dulu. Dia kena apa? Dia kena ambil kepercayaan dia. Dia tak ada cukup kuasa magic nak buat 21 ring tu. So dia kena berharapkan Celebrimbor, seorang tukang buat benda-benda magic ni, untuk dia kena tipu the Elven Smith to make the 21 rings. Sebab tu aku rasa dia akan jadi seorang yang trustworthy tau. Dia akan ambil trust orang lu, dia akan jadi cunning, dia baik dengan orang ni dia sebab dia kena macam yang lemah lagi kan. So bila semua orang percaya kat dia, semua orang pakai, slowly baru dia dapat gain power semua, baru dia hambakan semua orang. So kat situ mungkin kita nampak Sauron jadi macam penakut-penakut cunning, macam orang jahat yang lemah-lemah dulu lah. Aku rasa lah. Betul. It's gonna be interesting lah. Pasal dia baru lepas kalah perang besar, master dia dah mati, dia tak ada army. So macam mana dia nak kumpul balik army forces dia, nak tipu Celebrimbor untuk make the rings.
So it's gonna be Kalau tak silap aku ni, if I'm not mistaken, dalam second age one of the things yang initially akan happen is that dia macam akan try to influence orang, almost like Scientology lah, to still sembah Morgoth. They say, Morgoth is still around, his presence is still there, and he'll give you this and that. If you macam tak tahu, I think, and then by praying to Morgoth, dia macam recharge balik maybe his magical energy, semua tak tahulah. Tapi all I know, the second age, dia macam buat propaganda secara senyap. Dia jadi advisors of kingdoms lah apalah untuk macam kind of macam still pray to Morgoth. Dia akan affect Numenorians a lot. The greatest kingdom dia of akan man. mainkan pasal kepulauan Numenor ni adalah satu kepulauan kacukan manusia dan elf selama beribu-ribu tahun. So the lineage of the Numenorians eventually menjadi Elendil, Elessar yang akan akhirnya menjadi Isildur dan akhirnya menjadi Aragorn punya lineage. So Aragorn ni ialah the last line from the Numenorians. So tapi aku memang tak sabar nak tengok. They have to show Numenor kena capsize into the sea lah. Aku memang tak sabar nak tengok that scene. Yeah man, betul. It's gonna be interesting. Alright, soalan seterusnya agak besar dan banyak mitologi nak cover ni. Basically Azrisha bertanya, saya tak pernah layan Lord of the Rings. Boleh tak explain kronologi dari awal, termasuklah series ni, termasuk Hobbit, macam mana nak start layan? Okay, kau start layan filem Lord of the Rings, trilogy oleh Peter Jackson. That is the best. Even the Hobbit tak boleh kalahkan. So basically Lord of the Rings ni adalah siri 3 filem tentang adventures of Frodo Baggins. Frodo Baggins mengikuti Gandalf dan beberapa adventurers untuk destroy the One Ring. The One Ring is the one yang control semua leader-leader dalam dunia ni. So bila kau hancurkan the One Ring ni lah kuasa Sauron akan hilang. Lepas tu eventually back in 2010 dia orang buat The Hobbit, lagi satu siri trilogy yang tak patutnya jadi trilogy because it's only satu buku. Kalau macam Lord of the Rings tu ada 3 novel. 3 novel jadi 3 filem make sense. Tapi bila satu novel yang ditulis untuk kanak-kanak pasal it's basically nursery rhyme kan, betul lah. Ya, ditulis untuk kanak-kanak, kau buat jadi 3 filem memang tak cukup nak cover. So dia tokok tambahkan dengan banyak lagi benda. Kepala tahu sikit. Ya, so sampai sekarang orang masih persoalkan kan, siapakah the five armies? Ya, Battle of the Five Armies memang betul tu. So yes, mula-mula katamkan Lord of the Rings 3 filem. Kemudian kalau ada feel sikit kau katamkan The Hobbit. The Hobbit ni adalah tentang uncle Bilbo Baggins, iaitu Frodo Baggins, the first Hobbit untuk go on a adventure dengan Gandalf. Uncle dia Bilbo, Frodo tu uncle dia Bilbo lah. Ya, so The Hobbit ialah tentang Bilbo Baggins lah. The Hobbit saya Bilbo, okay. So The Hobbit ialah prequel kepada Lord of the Rings tentang uncle kepada Frodo bila dia pergi adventure. Yang ini pula adalah prequel kepada Lord of the Rings dan juga The Hobbit. Kerana Lord of the Rings dan The Hobbit adalah dalam the third age of Middle Earth. Then kau tolak 3,000 tahun sebelum itu, dan kita adalah siri ini, The Lord of the Rings, The Rings of Power, tentang bagaimana Sauron menguasai seluruh dunia selama 3,000 tahun by creating the One Ring and the 20 other rings to give to humans, dwarves, elves, you know. Dan sebenarnya apa reason Tolkien Estate tak nak bagi Prime Video macam adapt mana-mana buku, tapi dekat Peter Jackson dia bagi je adapt The Hobbit dengan Lord of the Rings. Quality control aku. Ya, QC. Aku rasa diorang terkesan dengan how shit The Hobbit was. Diorang quite pissed off yang satu buku boleh jadi sampai 3 filem. So diorang macam dah tak percaya Warner Bros, tak percaya Hollywood. Tapi I guess bila Jeff Bezos datang dengan more billions, setengah bilion untuk no book rights. They didn't even get any book rights. They didn't even get the Silmarillion. Maruah pun tergadai. Gila tu, setengah bilion bro. Gila kau. Kalau aku bagi setengah bilion nak buat apa? Kau nak aku mengelak. Tapi masa apa ni, masa dia nak adapt ni, Bezos yang pergi propose ke? Sebab aku ingat macam diorang buat bid kan, siapa streaming mana yang nak masuk kan. So maksudnya Tolkien Estate ni dia lah yang buka untuk bid franchise diorang, betul tak?
Aku tak sure Kan? sangat masa tu BuzzPop tak cover news lagi, so aku tak Sebab sure sangat tentang the proceedings ya. Aku ingat waktu tu Netflix, Prime Video, even Apple pun nak bid untuk beli franchise untuk buat TV seri ni. Dia kalau Maybe aku join satu bidding war, aku nampak ada Jeff Bezos duduk kat kerusi tu, aku keluar buang masa. Tak, kita kena main. Kita bagi high bid sebab kita tahu dia akan bid lagi tinggi. So kita bagi dia habiskan duit dia. Bagi dia rugi lah. Bagi dia habiskan duit. Kecuali kalau kau Elon Musk lah. Kalau kau Elon Musk, kau masuk dalam bilik tu, Bezos pun takut. Tapi kalau kau bukan Elon Musk, tak payah lah. Bezos ada lagi banyak duit daripada kau. It's as simple as that. Betul. Alright, seterusnya Muhammad Yasir tanya soalan teknikal tentang Hollywood. Kenapa Hollywood banyak buat prequel tapi tak nak buat sequel? Macam Kingsman lah, Lord of the Rings lah dan House of the Dragon. Jawapan dia simple bro. Bila kau dah berjaya dengan satu IP tu dah menang Emmy Awards, dah menang Oscar ataupun dah box office top 10 for all time, kau nak recreate that success. Tapi kalau kau buat sequel, kau kena sambungkan kepada kau punya kejayaan. And sometimes dia akan jadi hampir macam Star Wars sequel trilogy. So untuk buat benda tu lagi best, kau selalunya buat prequel. Pasal selalunya novel atau komik atau siri tu dah pernah tulis prequel sebelum tu. So dalam Lord of the Rings ni pun dah ada Silmarillion, dah ada 2-3 novel tentang dunia sebelum filem trilogi yang dah berjaya ni. So kau buat kerja senang lah. Kenapa nak fikirkan susah? Macam apa, orang lagi tertarik nak tahu backstory watak-watak yang dah ada dekat dalam tu tapi tak diceritakan daripada cerita-cerita yang orang tak ada pun cerita dia pasal future watak-watak yang tak ada kaitan. Sebab kau nak as much as you can relate back to the story that was a success. So kau ada the base story. So kalau kau cakap between sequel and prequel kan, kalau buat sequel macam Star Wars, I don't care about this new bullshit characters, Mary Sue, Rey, benda semua kan. Tapi kalau kau buat prequel, macam mana Obi-Wan jadi macam ni, macam mana Vader jadi macam ni. So dia macam orang macam lagi but tapi in the case of Lord of the Rings, so the answer to that question is actually a lot simpler. Because after the adapted original Lord of the Rings, so macam dah bosan dah lepas tu. Yeah, the fourth age is a year of peace. Thousands of years of peace. The Age of Man pula tu kan. Kalau Age of Peace and nampak apa human dengan dwarf lepak kedai mamak tak apalah kak. But yang race lain ni dah tak ada kan. Daripada pergi to the Undying Lands lah. There's no more macam creatures lah. They just slowly macam dah dia jadi the modern world that we live in now lah. So I don't think anyone wants to see that. Dia lebih kepada macam kenapa orang buat prequel, aku rasa lebih kepada nak main dengan kau punya nostalgic lah. Bila kau main prequel, maksudnya nostalgia, makin ke belakang ada relate. Kalau sequel, benda yang baru. So kau tak boleh nak main dengan nostalgia. So benda yang boleh buat sequel, yang orang tunggu sequel adalah sebab engkau tak ada macam kau zero, kau tak tahu apa. So dia akan bagi benda baru. So contoh yang orang tunggu sequel dia, macam yang sequel yang best, makin best. Contoh dia macam John Wick lah. John Wick sequel best. Tak pernah lagi drop lah. Makin continue. Itu franchise yang kau tak payah buat prequel. Padahal prequel pun best juga. Kau fikir macam mana John Wick masa dia gila-gila dulu. Jadi assassin sebelum dia kaya. Sebelum dia kahwin sebelum dapat anjing. Betul. Tapi demi sequel pun nak best lah. Sebab kau terlupa pasal prequel. So macam tu lah, main dengan nostalgia lah orang prequel ni. Bro, kau tunggu masa je bila Keanu Reeves dah tua sangat, dah tak boleh buat John Wick 20. Prequel. Nanti dia akan buat prequel lah, dia ambil pelakon muda zaman tu. Pelakon muka sama. Bukan dah ada ke dia punya plan nak buat pasal yang Hotel Continental tu, yang tempat. Dia ada spin-off Dia ada Hotel Continental dengan Ballerina. Dia pasal orang lain. Orang lain. Tentang orang lain. Tentang The High Table, tentang dunia tu juga, tapi bukan tentang John Wick. Alright, third last question adalah soalan law daripada Ismef. Budak yang pegang pedang hitam tu siapa pula? Pedang apa pula tu? Ada sesiapa tahu? Okay, so nama watak budak tu adalah satu watak baru yang tak pernah ada. Tolkien tak pernah tulis So nama watak tu adalah Theo yang dilakonkan oleh pelakon Tyro Muhafidin.
Wow, orang Arab. Perlu ke nama moden? Tak, THEO. Aku pun tak tahu lah. Ya, dia orang Tio, bagi yalah nama. nama dia Theodore. By the way, pedang tu tak ada nama pasal watak ni watak baru, tapi Necrosword halang. diteorikan oleh banyak LOTR fans bahawa pedang ni adalah pedang yang bernama Good Hang, ataupun nama asalnya is originally dubbed as Anglachel. The legendary sword was crafted by the twisted elf Eowyn using metal from a meteorite that fell from Earth. Yang kita nampak maybe dalam trailer. So Anglachel possesses a bloodthirsty nature and personality of its own. Ebony Blade tu. Anglachel bonds with his original owner, the elf warrior Malek Kutalion. But tragedy struck when Malek was accidentally killed by his own blade. The unfortunate culprit, a man called Turin Turambar, became the next owner and renamed Anglachel as Gurthang. But ultimately, Turin also succumbed to tragedy himself and fell upon his sword after begging it for death. Gurthang broke upon killing yet another owner and its pieces were buried with Turin. So, diorang menteorikan bahawa watak muda Tio ni adalah cucu cicit kepada Turin punya House of Hador. Di mana tradisi dia adalah the heel of Gurthang yang dah patah tu is given from generation to generation to generation. So tak tahulah sama ada ini totally watak baru, pedang baru, maybe Necrosword daripada Marvel, tak tahu. Tapi sama-sama kita nantikan. Alright, the last two comment adalah daripada Ahmad Nasuha dan Menyimpang. Greyman berapa bintang? Berapa bintang kau kasih hari tu masa review kau? 2.5 tadi. 2.5/5. Aku seram memang marah sebab mungkin orang ingat 2.5/10 kot. 2.5/5. Half tu, 2.5 half tu. Half lah. Betul lah. Alright, komen terakhir juga daripada Ahmad Nasuha yang bertanya, siri sci-fi Apple TV Foundation bila nak ada next season? Ada harapan ke Foundation untuk season 2? Yes, Foundation has been renewed for season 2, tapi pasal Apple TV Plus tak turun padang di SDCC, so kita tak tahu bila siri ni akan keluar. I think Amazon Prime agak busy going into the last 6 months of the year pasal they have the Rings of Power, dan juga lepas tu diorang ada apa dah yang cerita pasal fairy tu yang Orlando Bloom berlakon tu dalam dunia British, di mana steampunk campur fairies. Yang tu season 2 dia akan keluar, and then they still ada Wheel of Time season 2 juga. So basically diorang ada banyak siri yang diorang tengah peram. Apple TV Plus ni dia nak sindir Jeff Bezos sebenarnya. Tengok aku tak payah buat Ring of Power pun aku dah dapat Emmy dah. Aku dapat apa? Golden Globes. Foundation daripada Apple lah, bukan daripada Amazon. So aku tak tahu. Apple TV Plus tak buat apa-apa announcement. So I don't know when. Dia dapat ni pula, dia dah dapat Oscar. Apple TV Plus dah dapat Oscar best picture tau, filem Koda. Tengok. Dia tunjuk kat Jeff Bezos, aku ada Oscar lah. Koda. Aku dah dapat Oscar. Lepas dia biar Jeff Bezos nak buat filem pula kan. Jeff Bezos kena buat ada agenda sikit. Boleh dapat Oscar. Belayan. Alright guys, dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke trailer menarik kita yang terakhir. Sandman. Trailer menarik kita yang terakhir adalah tentang siri The Sandman oleh Netflix. So Hady, anytime you are ready, silakan. Yang ni aku tak tengok lagi, so I look forward to be surprised. Alright. 1, 2, 3. Of course. Lord of the Rings. It's sending time. It's sending time. Your waking world is shaped by dreams. Oh, ni Raja Malam The Lord of Dreams Lord of Dreams and nightmares that I create and which I must control. Dia berjuli main lawa lah Sandman. He's Netflix banyak duit mah. isn't he? Well, can you imagine the I've damage he seen could that do? guy before in pakai spek. Lakon ke? I need your Aku help. tak ingat tu. If Dia dreams disappear berlakon themselves with humanity. You could do without dreams. Logan. I haven't had a decent night's sleep in ages. Yeah, I think so. Pakai spek juga. Yang jadi macam bounty hunter. Until Yeah, I yeah. reshape Oh this ni world. Boy Hall Blue.
Ya, buat horror. Tell us what power of dreams Style juga ni. Lucifer jadi perempuan. Lucifer perempuan. Wow. Setan pun betul ada ni, in the swap. Best tu. I have a job. Yang Brienne lah. Can I do it? Best lah. things have changed. Brienne of Tarth. Your eyes Itu sia. tell me everything, every thought, every feeling. My creations do not walk amongst the living, killing mortals for pleasure. Oh, you don't think dreams can die? Let's find out. Nightmares do not belong in the waking world. Oh, it turns out I fit right in. Dreams don't die. Gila tu. Mr. Sandman. Dia punya visual tu memang nampak menarik. Macam ni lah. Nak spend duit macam ni lah Bezos. Mana Spider-Man? Wheel of Time punya magic kan. Ada Spider-Man. Ha. Mana ada Spider-Man sia? Mana ada Spider-Man? Mungkin villain dia Sandman. Sandman. Alright guys, so Hilang power untuk dah, hilang segmen power. hilang power. Segmen terakhir kita ni, aku ada 3 soalan, satu untuk setiap panelis. Soalan pertama adalah untuk Hady ya. Apakah reaksi satu ayat anda terhadap siri adaptasi komik ya daripada DC Comics? Neil Gaiman. Ya. Neil Gaiman, apa pendapat kau? Ni bukan superhero tapi ni ialah daripada Vertigo Comics. So ni is the mature adult punya line. So silakan. Macam mana nak bagi reaksi sebab boleh lah. Sebab satu Netflix ni aku dah macam ada Tahu hati. tahu hati sikit lah sebab dia kalau perasan diorang punya siri TV kan banyak diorang buat adaptation tapi diorang punya macam kalau kau tengok kan dia punya visual tu macam kau boleh nampak okay this is Netflix. Faham tak? Dia lain tau bila kau tengok macam Ring of Power, bila kau tengok House of the Dragon, dia punya film tu kau nampak macam okay, ni macam very epic. Tapi Netflix, dia nak buat benda epic, tapi kita nampak benda tu tak jadi epic sebab kita tahu benda tu adalah daripada Netflix. Dia macam contoh Umbrella Academy, macam The Witcher, lepas tu apa lagi, yang Cowboy Bebop lah apa benda semua kan. Kalau kau tengok kat TV, kau rasa macam kita tahu dia spend duit kan untuk siri-siri ni, tapi tak tahu kenapa siri-siri tu kita tak nampak cinematic. Walaupun dia TV sepatutnya kalau Screen TV kecil kalau tu. dia memang screen kecil tapi kalau tengok macam even Ring of Power tadi kan, kita tengok walaupun screen kecil kita tahu macam dia untuk TV tapi kita nampak dia ada vibe cinematic tu ada. Even sebenarnya kalau tengok macam apa ni Disney Plus punya ke even yang macam adalah satu-satu series kita nampak walaupun dia untuk TV tapi kita boleh tengok dia punya shot-shot tu macam very cinematic. Tapi untuk Netflix punya dia tak ada tau feel tu tau. Tapi Dia untuk ada bau-bau Sandman ni Netflix. dia ada bau Netflix. So tu yang macam aku rasa macam boleh lah. Dan satu lagi sebab aku rasa macam tahu hati tu because this yang siri ni dia akan drop semua episod kan. Satu hari kan. Itu lah. Itu ada binge lah. Tu satu aku tak apa suka kat sebenarnya. Kalau cerita macam memang macam apa ni cerita-cerita siri-siri lain, kau tengok dia tayang setiap minggu. So kita macam ada masa tau. Kita nak macam rasa orang kata apa bagi kita masa untuk feel dia punya story, dia punya karakter semua. And then lepas tu bila dia tamat first episode, lepas tu kita tunggu nak tunggu ke next episode kan. So kita ada masa untuk layan benda-benda lain apa semua. Tapi ni sebab sekarang ni zaman social media apa semua, bila dia drop satu hari, kau tengok macam kau rasa macam nak compete dengan semua orang macam nak habiskan. Kalau kau tak habiskan nanti kan habis. Semua orang macam dah bercerita pasal cerita ni. Tapi kau tak tengok lagi, kau tak tengok habis lagi. Kau still ketinggalan lagi. So dia tak bagi masa untuk kita macam relax. Itulah. Jadi dia nak orang berpusu-pusu tengok dia. Tapi tak bagus juga tapi sebab sekarang dah banyak platform. Kau dah ada dah Disney setiap hari Rabu. You know, then kau ada Amazon Prime hari Jumaat. So semua gaduh tu. Dia satu episode how long?
Satu episode dia punya runtime tu berapa lama? Satu Tak episode. sure. Dia orang tak announce lagi. Sejam Whether it's going to be 1 hour or more than 1 hour. But kalau Netflix aku rasa maybe dalam 40 to 60 minutes lah, lebih kurang lah macam tu. So itulah aku rasa overall boleh lah, okey lah. Tengok je lah, kalau keluar aku tengok juga. Alright. Soalan kedua adalah untuk Duan, Kaki Komik. Sebagai seorang kaki komik, adakah anda terkilan dengan casting barisan pelakon siri ini yang woke AF? Contohnya, kita dapat Dev versi kulit hitam, originally was a white goth chick in the 90s. Kepada Lucifer versi wanita, originally was a man. Even dalam siri Netflix, he was a man. Serta Desire versi non-binary, originally was a woman in the comic books. So, apa pendapat Dah kau? woman! Berapa kau nak tukar gila? Aduh. Apa pendapat kau? Barat nampak balance. Asyik tukar lelaki perempuan, perempuan jadi lelaki pun dah nampak balance lah orang kata. Itulah, aku pun benda ni kita tak boleh nak elak lah, sebab benda agenda woke ni memang dia nak jadikan, dia nak normalizekan benda ni tau. Dia nak bagikan satu tahap, kau pun dah penat nak komplain pasal benda ni. Sebab asyik benda yang sama, tapi still memang siapa-siapa pun kecewa. Macam kalau kau kolektor Sandman punya buku ataupun kau fans Sandman punya komik kan, memang sebab dia macam ni lah kan. Kau dah nampak dekat dalam Sandman punya komik tu, Death tu memang kulit putih tau, bukan kulit putih orang putih, kulit putih pucat, putih yang pucat, maknanya dia macam ada cat dengan putih. Lepas tu dia gotik, rambut dia lurus, gotik, macam dia celak tu, dia macam ada celak dia macam ada bulat sikit kan. So lepas tu dia pakai dia pakai macam bukan t-shirt, dia pakai baju ni, so nampak macam singlet, macam dia macam gothic style. Visually kau dah nampak benda tu, tapi kau sengaja dah buat agenda kau tukar semua. Kau bagi pada kulit putih, kau tukar jadi kulit hitam. Rambut lurus, kau bagi rambut kerinting. Macam tu lah, kau dah tukar, kau saja nak buat agenda kau tu lah, kau saja nak trigger orang lah. Bukan nak cakap kita racist apa, tapi kalau benda ni adalah novel, kau nak tukar, kau tukar lah, sebab tak nampak benda ni komik, kau dah ada visual, kenapa kau nak tukar lagi? Memang sengaja agenda lah. Lepas tu macam Lucifer jadikan perempuan. Lucifer tu sebenarnya memang kat dalam mana-mana buku pun Lucifer tak pernah jadi perempuan lah. Mungkin dia boleh tukar jadi perempuan lah, tapi dia asalnya dia visually lelaki. Lucifer ni adalah Tom Ellis Lucifer sendiri kat Netflix. Lucifer ni adalah the same Lucifer dalam Tom Ellis punya cerita tau. Kalau dalam komik Sandman, Lucifer ni adalah Lucifer yang sama. Cuma masa dalam Sandman tu, Lucifer dia ada dia punya on comic book. Tapi dia sebenarnya orang yang sama yang masuk dalam Sandman juga. So kat dalam ni, kau dah ada Netflix, kau dah beli Lucifer masuk dalam Netflix, kau dah ada, benda tu dah establish pun, dah ada ramai fan, banyak season, kau dah boleh pakai je. So benda tu kalau jadi related, dah macam crossover lah, macam seronok lah kan. So kau boleh tarik fan-fan Lucifer. Kalau cerita ni, Sandman ni tak best pun, kau dah boleh tarik fan-fan dia untuk tengok. Kau dah lepaskan peluang yang paling besar sekali. Kau nak work, nak buat agenda work kau juga, sanggup tukar, kau sanggup, kau punya effort tu sangat bagus gila, kau tukar gender jadi perempuan untuk apa sebenarnya? Kau tak nak duit ke apa ke, aku tak tahulah. So yang perempuan pula jadi lelaki, itu satu hal lah. Dia nak nampak macam pak kita orang kan, kita orang bukan tukar lelaki jadi perempuan jadi lelaki pun kita tukar, dapat balance. So benda ni memang bodoh lah. Benda ni mana-mana fan pun memang takkan suka lah. Yang suka adalah bagi aku lah, yang suka bukan fan, yang suka minority lah. Orang yang tak tengok. Netflix ni memang untuk geng abjad je lah bro, Netflix macam saya tak pernah minat jadi macam gila best. Belum tentu diorang tengok pun, belum tentu lagi. Tapi kau nak postkan dia saja, padahal kau nak postkan satu pihak saja. Lepas tu kau memang saja nak trigger fans. Kau buat benda ni, patut kau buat untuk fans, bukan untuk diorang. Kau nak buat untuk diorang, kau buat cerita lain. Kau buat cerita tunggal langgang macam mana pun buat lain. Kau jangan usik ni. Tapi itulah, bila dah macam ni, kalau flop, aku pun tak surprise lah. Aku akan cakap punca benda-benda macam ni lah. Ada benda ni berikut tak ada kaitan kan. Tapi aku rasa akan jadi macam Jupiter's Legacy lagi bro. Ni akan jadi Jupiter's Legacy tahun ini. Tapi kalau tengok dunia visually lawa. Nampak lawa. Sebab pelakon Sandman pun bagi aku macam
TikTok dia sebiji macam Sandman dalam komik muka dia. Betul. Semua sebiji lah. Itulah dia macam wasted lah. Kau dah dapat pelakon hero yang boleh nampak bawah visually dan dia cara berlakon macam power. Tapi kau sisihkan dengan benda-benda yang ni, aduh. Tak susah nak cakap lah. Tapi di Betul Legacy tu pun walaupun dia flop, tapi at least komik dia tu memang dah ada agenda LGBTQ memang dah ada lah. So kau tak payah nak buat agenda tu lagi. Jadi aku rasa tak ada work punya agenda tak ada, tapi kau effort juga nak masukkan semua benda agenda ni sebab nak puaskan geng-geng kau lah. Kau nak puaskan fan pun. Benda ni akan repetitif, akan Tapi ada. yang kelakar ya, Neil Neil Gaiman terlibat tau dalam adaptasi ni. Macam Oda terlibat dalam adaptasi One Piece. Neil Gaiman kalau kau dah sumbat mulut dengan duit, nak cakap apa? Ada duit. Dia dapat duit, dia kalau apa kotek pun sungai disap. Kau dapat duit kan. Rugilah. Sebab nanti ada orang cakap, oh ini sebenarnya adalah watak komik, watak fantasi. Death ni pun sebenarnya bukanlah perempuan. Dia boleh bertukar-tukar, dia boleh tukar jadi orang kulit hitam. Tapi masalahnya kat dalam komik, memang sepanjang masa dia kulit putih, visually dah macam tu. Dia memang boleh tukar-tukar bentuk badan dia sebab dia bukan manusia kan. Tapi dalam komik dah tunjuk sepanjang komik tu kebanyakannya dia kulit putih, rambut putih. Kenapa kau effort nak? Itulah. Tak nak cakap lah. Alright, soalan kedua untuk segmen ini adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang okay, so soalan aku dah tanya Hady dah. Duan dah kan? Okay, soalan terakhir untuk Munif ya. So pada pendapat kau, adakah penulis tersohor Neil Gaiman yang mula menempa kejayaannya di USA dengan siri komik The Sandman di DC Comics sebenarnya sudah mabuk ketum dengan agenda geng abjad? Pasal dia bergaduh kat Twitter tau. Dia bergaduh, ini adalah pilihan saya, adaptasi ni saya pilih. Kita bukan woke, kita dah woke sejak 1990. Aku macam, apa hal weh? Terhangat tak nak kena cancel. Silakan. Dia jawapan dia, it's in the name. Nama dah Neil Gaiman. Gong. Okay lah. Gurau. Okay. On a serious note, betul lah macam Nick cakap. Actually kan, Duan sebenarnya, okay maybe money is a factor lah macam kau cakap kan. Tapi bila aku tengok cara dia duduk gaduh dengan budak-budak Twitter tu, aku rasa dia sendiri memang passionate tau pasal benda ni. Dia rasa bukan pasal duit sangat. Dia memang pejuang lah. One of the boleh jadilah dia. Apa benda orang panggil the allies. So dia gaduh dengan dia orang ni. Kalau aku cakap aku dah dapat duit macam fuck off lah, nak cakap apa whatever kan. Tapi dia dah gaduh dengan budak-budak duk maki dia orang balik. So dia memang he is passionate about this lah. Tapi I will say lah macam one side of the argument faham lah, sebab especially for comic book fans and you grow up with the comics and for so long, visually the characters are sekian-sekian, betul lah. I mean you dah jadi attached and related to that visual of the character. So bila macam so drastically change macam tu, for whatever the reason, you have to understand why comic book fans, tak apa suka kan. So, tak lah. Macam, but again, aku, just to be consistent about this race switching, gender bending issue lah. Every time aku am faced with this question, I go back to the same thing tau, which is, how does it further the plot, or at the very least, if it doesn't further the plot, don't spend your time on it if it's going to be to the detriment of the show. Sebab aku bagi example, okay, we know that Eternals was unanimously lah, almost kind of disliked. It's one of the lowest rated Marvel movies. I mean, for Marvel punya high standards kan, so you could say it's one of the lowest rated. And in Eternals, we know that AX was gender banned. We know Makari was gender banned.
And of course, we have Festus with his black and gay relationships going on and everything. But to be fair, let's just like macam I will be fair to the minorities lah, or the people yang nak do these changes. Aku cakap one thing lah. At the end of the day, they spend time doing this and that, the flipping of the characters. But what happened to the movie was that the criticism was not that. The criticism at the end of the day, it was paced poorly, it was written horribly, a lot of characters were wasted, the deviants were made to be like stupid goons when they were more complex in the comics. So, you know, you want to do your agendas and all these things, but not to the detriment of the show lah. Sebab I will go to The Boys again lah. Aku memang sangat-sangat big fan of The Boys punya comics. They changed a lot of things about The Boys. They did everything. Tiba-tiba karakter ni jadi homosexual, karakter ni jadi different gender, karakter ni jadi a different race. But The Boys was epic. Kan? So, you know, sebab dia buat semua macam tu ada purpose. Macam dia nak sindir these issues ke, or dia macam, okay, dia ambil, jangan kalau Esposito is a black guy who's playing a character yang sepatutnya white in the comics, but maybe dia pun ambil dia because he's a fucking badass. He's a fucking badass. So even bila dia pegang watak tu, and watak in their depth, despite being white, it's not an iconically white character in the comics. So the change is not harmful. In fact, it upgrades the character because Giancarlo Esposito is such a good actor. So if you make changes macam not based on agenda, or even if it's a race switching, you know, gender swapping, tapi it's for the betterment of the story tau. Aku ingat sebab macam Stormfront, no? Kenapa they specifically wanted Stormfront to be a woman is pasal dia not that dynamic a Homelander. He's a very all-powerful man-child yang tak pernah dicabar. And suddenly this misogynist in this patriarchy superhero punya setting, suddenly ada a woman who's your equal, and that will drive him crazy. So the way the showrunners explain kenapa dia pun gender ban Stormfront, you know, it's okay, actually like in many aspects it became better than the comics. So kau nak gender ban, tapi Stormfront jadi best rather than just another generic aku pun macam Homelander and then doesn't further anything. So going back to Neil Gaiman's Sandman ni, I hope the changes were made not just as a token, because why? That's actually insulting to the actors that you select macam tu. It's like you didn't select them because, you know, they were good ke, or could further the story ke, or fit the mood or the tone of the modern adaptation better. Kau play sebab checkbox token, so whoever the fuck pun tak apa, janji kau jadi perempuan, kau jadi black, kau jadi, it's actually not woke. It's insulting to the talent. So I hope that's not the case. I hope where we see the product, oh, sebenarnya cool juga sebenarnya Lucifer perempuan. Oh, sebenarnya Desire apa semua ni dah jadi race band apa semua, it's actually cool juga. I hope that's the case. So again, when it comes to this swapping issues I go back to the fundamental of things. Sebab again, macam Duan cakap lah sebenarnya, kita cakap benda ni kan, you know what, this is the trend, it's here to stay. It's not gonna revert back, it's probably gonna get even more rampant. So if there's one thing I can ask out of this, don't fuck up the story in the process. The changes at the very least fits into the narrative somewhat. Sebab The Boys has proven they could do it. So you want to do all this, macam memang lain dengan komik The Boys. Tapi beloved by both non-readers and fans of the comic book. So Neil Gaiman ni, these changes, time will tell, but we will see if these changes ada careful thought macam the showrunners of The Boys, or if these changes is just tokens which is again insultful to the talent themselves. Aku rasa kalau gender bender yang jadi, yang aku rasa aku boleh maafkan dan boleh terima adalah apa nama aku
lupa lah, tapi dia berlakon dalam Konstantin dia jadi Gabriel kan. Gabriel patutnya lelaki tapi ni Tilda Swinton Tilda yang Action 1 Tilda Swinton yang boleh pull off kau dah gender band tapi dia boleh berlakon bagus dalam Konstantin tu. Maybe sebab orang pun tak kenal Gabriel watak tu, watak family watak ke Hellblazer kan, komik Hellblazer, so maybe orang boleh terima, tapi lakonan dia jadi bagi aku jadilah. Lepas tu Tilda Swinton pula jadi Ancient One, supposedly Ancient One tu lelaki Cina yang tua dan dah ada misai rambut semua. Lepas tu kau bagi perempuan orang putih tu botak tu, tapi somehow aku macam aku boleh boleh terima lah sebab lakonan dia tu macam boleh macam convincing jugalah kan. Aku boleh boleh tutup mata lah yang tu lah. Maybe Tilda Swinton ni memang dia pakar lah dalam jadi band ni. Macam Munif cakap lah, kalau kau nak jadi band ke nak raise nak buat semua benda ni work yang kita make sure benda tu lagi best lah daripada ni. Kalau tak memang kena kecam lah, tu je lah. Lucifer ni bagi kat dia patutnya Lucifer. Tentu lah. Alright, so kita ada 6 komen menarik. Pertama, Daus bertanya, adakah ini penulis Neil Gaiman ke? Yes, ini adalah penulis Neil Gaiman yang terkenal dengan banyak novel seperti Stardust dan pelbagai lagi novel yang Stardust. Yes, pada aku Stardust dengan apa American Gods kan. Ya, American Gods pun oleh Neil Gaiman, Anansi Boys. So dia memang suka bermain dengan mitologi dan juga fables, apa terjadi sekiranya dia orang hidup dalam dunia betul. So I think the idea always goes back to Sandman, di mana kau ada death, desire, the destiny, semua ni berkaitan dengan benda-benda yang berkaitan dengan mitologi dan juga fables. So that is his the signature yang boleh buat. Ya, seterusnya Arif Faizal bertanya, adakah cukup je untuk saya baca 89 isu komik Sandman oleh Neil Gaiman untuk fahamkan this heavy hitter series? Yes. Aku rasa the first 10 to 15 issues will be covered by season 1. So kau baca the first 10 to 15 issues of the Sandman comic dah cukup untuk faham season 1 of Sandman. Seterusnya kategori The Great bertanya, bagi pendapat panelis, adakah Barbatos akan bertumbuk dengan The Sandman? So Barbatos ni adalah demon yang datang daripada storyline Dark Knight's Metal, dan eventually Sandman provided the important piece of information, the origin of the multiverse, kepada hero-hero DC Comics untuk mengalahkan Barbatos ketika Dark Knight's Metal. Tapi Dark Knight's Metal tu further down the line lah. Aku rasa Netflix only has the rights to this Vertigo comic. They don't have the rights to DC Comics. So dia tak boleh tunjuk Sandman jumpa dengan Superman, jumpa dengan Batman. I don't think it's possible. It's the same universe kan. Tapi macam Ya, dalam komik multiverse diorang dah bertemu dah. Sandman, Superman semua dah bertemu dah. Seterusnya kepada yang tadi Hady tanya Boyd Holbrook tu akan melakonkan watak The Corinthian. So The Corinthian ni is a literal nightmare. A nightmare that was originally created by Dream, iaitu The Sandman, but has gone rogue. So kira macam benda nak lawan balik tuan lah. So it should be an interesting storyline. Seterusnya kategori The Great menambah, adakah burung gagak tu Destiny? Aku tengok casting diorang tak ada nampak orang yang berlakon Destiny. So most likely yes, burung gagak tu will be Destiny. Dan dia macam bercakap tadi. Burung gagak tu bercakap, and kalau aku tengok poster ni, burung gagak tu pun is prominent as a shadow atas muka Sandman. So maybe it is Destiny. Seterusnya Ahmad Naswar bertanya, Sandman ni ada sama universe atau canon dengan mana-mana cerita? Basically back in the 90s, DC Comics decided to make a publishing arm that prints only mature only punya comics. So Sandman, Hellblazer iaitu Constantine, dan juga Lucifer was the first few comic books that came out in the 90s. So diorang ni semua placed within the same universe lah, Lucifer, Sandman dan juga Constantine. Lepas tu Preacher kan? Preacher sekali. Yes, Preacher pun ada juga. Tapi Preacher was bawah Garth Ennis, so wasn't really overseen by Neil Gaiman. But they all existed within the same publishing arm lah, if not the same. Ya, macam yang for sure Lucifer is part of this. Constantine aku tak sure is part of this or not. Macam itulah.
The Endless. Ya. Seterusnya Cat Dog bertanya, lari dari tajuk, tapi mana Abang Faris? Lama tak nampak. Nombor 1, Abang Faris does not believe in the format of bincang. So that's why dia tak join kita untuk bincang benda. Dan nombor 2, Abang Faris sekarang tengah mencari kerja, atau kalau dia tak dapat kerja, dia akan balik pergi belajar. Dia kata nak buat PhD. So bila kau dah masuk dunia akademia ni, memang tak ada masa lah nak live stream setiap malam kan. So unfortunately. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini daripada Ahmad Nasoha. Werewolves by Night jadi ke tayang? Tapi masa Abang Fahim kita cakap dekat SDCC pasal upcoming projects, kenapa tak ada Werewolves by Night? Actually ada banyak benda yang dia tak cakap. Dia tak bincangkan tentang Werewolves by Night, dia tak bincangkan tentang Armor Wars, dia tak bincangkan tentang Guardians of the Galaxy Christmas Special. So I guess pasal dia dah announce semua benda-benda Phase 4 tu sebelum ni, 3 tahun lepas, back in SDCC 2019, dia macam dia tak nak spend time to talk about Phase 4 lah. Ada update tak minta. So benda tu dia dah announce lah. So I think sekarang projek-projek tu macam Werewolf by Night Halloween Special is currently in post production. Guardians of the Galaxy, James Gunn dah habis shoot dah the Christmas Special, also in post production. Armor Wars tu yang pelik. Pasal Armor Wars baru nak start shooting ataupun sudah mula shooting, tapi dia tak mention. I feel it is a Phase 4 project. Dah cakap dah. Pengarah dah cakap dah ada risau ada. Takut tu. Aku rasa pasal benda tu benda Phase 4. So dia tak nak he spend SDCC tu bincangkan tentang Phase 5 and Phase 6. Tapi ni yang pelik. Yang pelik pahaman kita sepatutnya Phase 4 ditutupi oleh Fantasi 4, tapi dah kena tolak sampai Phase 6 pula kan. Inilah apa terjadi bila COVID. Nak macam mana? Pasal dia penutup untuk Phase 4, dia ganti lah Phase 4, Phase 4, tapi itulah kena tolak sampai Phase 4. Orang banyak komplain apa Phase 4 sucks lah apa semua kan. Okay dah, Black Panther last Phase 4, Phase 5 terus. Phase 4 memang kita harapkan sucks Phase 4.5. Dia tak buat Phase 4.5, dia terus cakap Phase 5. 5 terus. Phase 5 lepas tu nak lepas geram, nak ambil Phase 6 terus. Itulah. Aku rasa dia tak nak makian-makian fans tu macam Allah asal tak ada kaitan. Lepas tu dia terus cakap nah Multiverse Saga 4, 5, 6 Multiverse Saga. Ini kaitan antara phase ni lagi pendek daripada dulu-dulunya. Phase 1, Phase 2 tahun. 5 tahun dan kita akan bincangkan lagi hari Rabu ya. Kita akan bincangkan lagi hari Rabu. So join kita esok di mana kita bakal bincangkan tentang MCU animation. Dan hari Rabu kita akan bincangkan tentang DCEU, MCU dan juga John Wick. Itulah. Tak payah orang tanya, aku jawab terus. Tunggu besok. Alright guys, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada para panelis kita, Hady, Kaki Review, Munif, Malek, Kaki Kritik dan Duan, Kaki Komik. Join us tomorrow di mana kita bakal bincangkan tentang MCU animation. Ada 5 projects. Kita ada I Am Groot, kita ada Marvel Zombies, kita ada X-Men, kita ada Spider-Man Freshman Year dan juga What If Season 2. Dan join us on hari Rabu di mana kita bakal bincangkan tentang DCEU, MCU dan juga John Wick 4. So itu saja untuk malam ini. Untuk pengetahuan ni flash news untuk sebenarnya esok ada pasal animasi kan. Pelukis Solo Leveling dah meninggal. Sebab dia ada ni. So terkejut lah. Tapi orang kata dia sempat tamat kan komik tu, tak tahu lah. Dan nak jadi animasi. Betul lah. Alright guys, itu saja untuk malam ni guys. Majulah fandom untuk negara. Bye guys.